Kerja kerajaan tu saya kata bila buat interview, calon-calon datang, kenapa nak kerja? Kerja kerajaan. Kenapa nak kerja kerajaan? Terjamin. Kenapa nak terjamin nak? Boleh buat loan. Ha? Aku tak faham kenapa kerja kerajaan boleh buat loan sebagai terjamin. Itulah budak-budak sekarang. Tapi itulah sekarang ni kita sebenarnya pengukuhan dalam diri kita, kita nak kerja. So dalam diri kena ada apa? Pertama sabar. Kan? Kita tak boleh, ingat tak dulu masa mula-mula kita minta kerja, aku dapat kerja ni jadilah. Aku dapat kerja, aku tak minta apa dah. Betul tak? Betul tak? Betul. Bila dah dapat, apa pasal dia naik pangkat? Kau kata itu kau dapat kerja sudahlah, kau tak ada fikir apa pasal naik pangkat. Kau tengoklah kalau APC, pada dia. Anugerah Khidmat Cemerlang, tak puas hati. Tuan Azunan tu dah pening kepala dah. Bila meeting ni kan, kita rasa kita nak bagi siapa ni? 7 to 8% aja daripada jumlah keseluruhan staff. So memang tak ramai dapat. So janganlah marah. Kau tengoklah, macam dia seorang je kerja. Nah. Anugerah Khidmat Cemerlang. Kau tengok dia. Dia tak puas hati. Bercakap bukan main. Jangan komplain, sabar. Kedua, syukur. Syukur kenapa? Bila kita duduk dalam dewan ni, maknanya kita ada kerja. Orang kat luar sana ada bawa file folder. Kulu kilir. Saya dulu jadi pengarah undang-undang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang berbahagia, yang berusaha Encik Azunan Daud, pengarah audit kewangan, berusaha Puan Baridatul Anita Bidin, pengarah Akademi Audit Negara. Sebenarnya pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat kerana dengan limpah dan izin yang dapat kita bersama-sama pada hari ini di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita dengan tajuk pengukuhan tata kelola pengauditan. Pengauditan dalam meneraju Malaysia Madani. Ini adalah tajuk yang paling panjang dalam sejarah ceramah saya, yang memerlukan kepada huraian dan takrifan yang terperinci. Apa-apa pun, bak kata orang, saya ini datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan, memang takkan faham kalau tak dirondongkan. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Jadi bila dah pengacara majlis dah bagi pantun, kita kenalah jawab. Bak kata orang, berjalan-jalan di hujung titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Pijak galah sambil berlari, rupanya hujung sudahlah patah. Banyakkanlah usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir supaya kelak tidak mendapat malu. Bila audit tegur tu, sebelum audit tegur buatlah, kau tidak sok malu. Kalau sampai keluar sok malu. Kapal layar bertiang 3, tiang keempat batangan patah. Amal ikhtiar bahagian kita, hasil pendapat di tangan Allah. Kadang-kadang kita buat orang tak nak ikut, orang marah kita pula balik. Sabar, saya tahu kerja jadi audit ni macam tu lah kan. Tu sebab dia boleh audit je yang rajin pegang phone tu kan.
Kau dah tahu kau nak pegang lama-lama, kau bawa lah tripod. Kan. Bukan rusa sebarang rusa. Rusa larangan Raja Melayu. Jangan kita membuang masa. Masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadi hiburan. Perkara yang lepas usahlah dikenang. Penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Saya tak boleh saya pantun macam tu. Jadi saya dengar pantun recycle yang dibawa oleh pengacara majlis tadi. Pantun dia kata, berarak awan apa dia punya pantun tadi, indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Tinggi betul pohon ara tu, sampai kan awan boleh barak kat celah pokok. Cuba kau fikir, kau pernah fikir tak? Audit takkan tak nampak benda ni, kan? Tapi tak apalah, okeylah, bunyi dia sedap kan. Awal bismillah mula bicara tu sedap dah kan, okey. Cuma lain kali jangan pakai pantun tu, memang recycle shit tu je. Lepas tu ni okey, tak ada masalah, tapi bunyi dia sedap lah. Ada satu tu lagi tak? Dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis beli berangan. Kau naik kereta daripada Segamat, kau jumpa Kuantan dulu. Macam mana kau singgah Lipis? Macam mana? Siapa yang balik kampung tahulah. Yang seorang tu lagi teruk, dari Segamat pergi ke Melaka, singgah di Perlis. Jalan mana kau ikut? Kan? Tapi ni kira okey lah. Kira MC kira okey lah. Suara dia memang dahsyat lah. Maka dengan segala hormatnya, macam lah. Jadilah. Kira MC ni kita kalau bagi grade dia suara ISO lah. Macam tu lah. So cuma kena improve sikit lah. Jangan nampak natural sikit lagi. Jangan. Nanti saya ajar macam mana kan. Macam tu lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tu sebab orang kata kalau kita ni nak mencari kan, saya kata tadi, kata adat banyak kiasan. Sebab kadang apa kita cakap ni, kadang kita nak tegur orang, kadang tak boleh nak tegur direct. Macam audit kan, macam audit dia terpaksa. Dia tunjuk dokumen, sampel. Saya dulu pernah bekerja jadi pengarah undang-undang, legal advisor. Saya baru cerita tadi dengan Tuan Azunan tadi, macam mana di pejabat saya tiba-tiba unit audit dalam diwujudkan. Bila unit audit dalam diwujudkan, bukan semua orang boleh terima dengan baik audit. Apa hal dia ni? Kan, pergi kat semua pejabat, cek ni, cek tu, cek ni kan. Lepas tu sebenarnya audit ni kita kena buat kawan, sebab dia nak bantu kita. Audit ni nak tolong kita untuk jadi lebih baik. Itu sebenarnya. Dan hari ni ada beberapa perkara yang kita perlu faham. Pertama, pengauditan. Walaupun you all kerja ke audit, unit audit negara ke, akademi audit negara ke, jabatan audit negara, tapi apa maksud audit, pengauditan? Okey, sekarang saya pilih aku dah agak dah. Macam tu, agak dah jadi. Kepantang kan ke. Aduh, hai kan. Macam itulah kan. Jadi pengauditan ditarikkan sebagai pemeriksaan, analisa dan nilaian berterusan sistematik ke atas penyata kewangan, rekod operasi pentadbiran satu organisasi. Semua perkara lah. Dokumen kita tahu dah, saya pun pernah kena tegur. Oh, yang ni tak boleh ni tuan kena macam ni. Oh ya ke? Okey. Kemudian mengapa pengauditan yang perlu dijalankan? Pertama, kehendak undang-undang dipatuhi. Kedua, mendedahkan faktor elemen yang tidak mendorong kepada kecekapan, keberkesanan dan ekonomi berhubung dengan perakaunan negara. Memberi pendapat sama ada penyata kewangan menunjukkan satu kenyataan yang benar atau munasabah mengenai kedudukan dan ketepatan rekod-rekod mengikut piawaian pengauditan yang diterima pakai. Okey. Benda ni saya kena huraikan sebab rekod ni nanti besok bila live tunjuk dekat apa, supaya orang awam pun tahu apa maksud pengauditan ni. Bukan hanya tahu, saya dapat ceramah dekat Akademi Audit Negara lah, dekat Jabatan Audit Negara lah. Oh iya ke? Saya seronok pergi. Saya selalu sebut Akademi Audit Negara ni sebab saya pernah khusus kat sana. Itulah tempat yang paling mewah sekali khusus. Bilik seorang satu. Kalau pangkat pegawai, toilet tak share. Kan, kalau bawah sikit pada pegawai, toilet share. Itu yang dia buka pintu bilik air tu. Sebab dia belum, "Oi, kau dah tidur ke?" Jangan. Macam itulah.
Kemudian tata kelola. Apa maksud tata kelola? Tata kelola ini merupakan tadbir urus segala proses perjalanan yang kita buat dekat dalam satu-satu pejabat, proses membuat keputusan, proses di mana keputusan dilaksanakan. Yang mana dalam konteks ini boleh digunakan untuk tadbir urus korporat, antarabangsa, nasional, tempatan serta interaksi antara sektor masyarakat dan lain-lain lagi. Itu adalah tadbir urus. Macam mana kita melaksanakan satu perkara. Kemudian madani pula dari segi bahasa, maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Manakala definisi konsep madani adalah merupakan satu sintesis gaya Malaysia. Wah, ayat dia. Sintesis gaya Malaysia menggabung jalin amalan. Macam tu kan. Amalan sedia ada dengan kaedah baru yang direka untuk menangani isu. Kan. Isu-isu baru, dan kita dapatkan 6 nilai teras madani. Macam tu. Kan. Dan apa maksud sintesis? Ayat ni, sintesis ni sebenarnya adalah merupakan proses menyatukan pelbagai unsur. Maknanya gabung jalin. Ada banyak benda kita buat, kita selarikan, kita selaraskan untuk dilaksanakan. Dan kemudian apa pula maksud minda? Saya kena bagi ni sebab benda ni saya akan sentuh kemudian. Minda pula adalah merupakan daya akal fikiran kita untuk berfikir. Secara etimologi, minda ni berasal perkataan jemin dari bahasa Inggeris kuno yang bermaksud ingatan, berfikir dan juga niat. Perubahan bentuk, satu asas perlu dibuat untuk melaksanakan hukum transformasi. Perubahan bentuk ni transform. Kita nak transform, nak tukar. Sebenarnya yelah, mungkinlah ada orang cakap tata kelola ni tadbir urus dia lebih kurang sama, sebab kita bagi rebranding, nak bagi semangat baru supaya ada tujuan sasaran baru. Kalau benda yang sama ni tak boleh. Macam perempuan kan, dia tak boleh benda yang sama je kat rumah dia. Kalau dia nak ubah suai sikit kan, kalau boleh bang, macam ni bang, tak boleh nak buat apa dah, so beli rumah baru. Macam tu beli rumah baru. Contoh kan, contoh dah tak boleh buat apa dah, macam tu kan. Dia tukar, kita ubah suai sikit. Ruang tamu tu dia buat macam-macam, ataupun tiba-tiba dia tukar. Okey bang, sekarang ni saya ada idea yang paling best sekali, tak pernah buat apa dia. Dapur pergi ke hall, hall pergi ke dapur. Dia tukar macam tu. Dia buat macam-macam lah. Maknanya sebab nakkan pembaharuan. Macam orang lelaki lah, kalau dia beli kereta kan, dia mula sport rim, dia mula dia tukar dalam. So nak tengok lelaki gelanggang dia kereta. Memang kereta orang lelaki ni kemas, dia tak boleh sesepah. Orang perempuan lain. Yang file audit semalam pun ada dekat dashboard lagi, kat belakang file. Ada surat-surat makluman mesyuarat tu pun ada lagi kat belakang kan. Kadang-kadang kasut pun dekat dashboard. Tak tahu lah, kadang-kadang lah. Itu beza kan. Dia sibuk ni ngauditkan orang ni, tapi kereta dia, ya Allahu Akbar kata. Lepas tu sekali naik akan sepah sikit, tak memang sepah betul. Bukan sikit, memang sepah betul kan. Kemudian akhlak pula, perkataan akhlak pula berasal pada kataan al-akhlaqu, iaitu kata jamak perkataan al-khuluqu, tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, maruah, adat, kebiasaan, juga bererti agama itu sendiri. Kemudian etika adalah merupakan bermaksud sifat, sikap, adab menentukan tingkah laku golongan-golongan yang tertentu. Contohnya etika peguam ada, etika juru audit ada. Macam etika peguam ni sebenarnya, untuk makluman semua, kita mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu, tak apalah, saya share je. Peguam dia tak boleh suka-suka bagi kad, name card dia dekat orang, tak boleh. Dia tak boleh iklankan macam tu. Tu salah dari segi etika government. Orang datang dekat dia baru dia boleh bagi kad tu. So yang pergi kat hospital, yang pergi kat yang kaki tergantung, yang aksiden tu sebagi kan, tu tak boleh sebenarnya. Tu sebab kalau kita tengok papan tanda peguam, kenapa dia tak buat macam pasaraya tu, tertua kan, bergerak-gerak tulisan nama, tak boleh. Dia memang saiz tu je. Tu sebab kita tengok kenapa lah signboard peguam ni sama je, sebab tu etika dia. So I'm a qualified lawyer now, so I have to tell you that. Okay. You can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. Okay, remember that. Okay. Kemudian amanah pula adalah menyampaikan hak kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangkan hak orang lain. So itulah yang you all buat selama ni. Terima kasih banyak. Kemudian tanggungjawab, kewajipan yang dipikul oleh seseorang. Kita sebagai pekerja ni memang ada tanggungjawab kita. Dan pula kita pejabat awam, kita memegang amanah bangsa. Kita juga telah berikrar taat setia, korban tenaga, bela bangsa dan negara. Etika kerja kita amalkan, tekun, jujur dan berbudaya, gandakan hasil dan pembangunan. Kitalah benteng Malaysia, agama asal. Aku ingat lagi lah lagu tu. Ingat lagi lagu tu walaupun dah lama tinggalkan. Banyak awam kan. Itulah dia sejarah kan. Jadi apa-apa pun dalam kehidupan kita ni, tata kelola ni, nak pengukuhan ni, nak kukuhkan bukannya audit tu.
Tapi nak dikukuhkan adalah yang nak melaksanakan pengauditan tu, iaitu kita semua sebagai pelaksana tenaga kerja. Dan kita kena sabar banyak-banyak. Bekerja dalam sektor awam ni kena sabar banyak-banyak, walaupun dia tidak seindah dulu. Kena sabar. Dulu kita biasa dengar kan, dulu dalam belanjawan kan, saya ingat setiap hari Jumaat kalau belanjawan, diam nak umum ni, diam. Dulu kan sebab nak dengar pengumuman dulu. Tapi sekarang itulah, bagi menghargai jasa penyawat awam. Dah beberapa Perdana Menteri lah cantumlah gaya dia mengumum. Kalau kita akan memberikan insentif kewangan sebanyak RM700. Ahli parlimen pun tepuk tak. Cuba audit buat sure besok. Ahli parlimen semua 700 je lah. Buat macam tu. Contoh lah kan. Jadi saya tak kisah kalau petikan ucapan saya ni di-sharekan pada Kementerian Kewangan. Kerana kali terakhir penyawat awam mendapat sebulan gaji ketika zaman Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri kali pertama. Kali terakhir penyawat, nanti dulu, belum lagi. Korang kena tahu nak tepuk time bila, belum lagi. Ada orang suruh tepuk, dah sabar. Dan kali terakhir kita mendapat bonus setengah bulan gaji ketika zaman Tun Abdul Ahmad Badawi menjadi Perdana Menteri. Dan selepas itu, untuk makluman Kementerian Kewangan, kerajaan memerintah dah tak pernah jumpa angka lain selain pada 500. Daripada bonus jadi insentif kewangan. Jadi sudah tiba masanya penyawat awam dihargai, diberikan semangat, suntikan semangat atas kerja usaha ni buat. Nanti dulu sikit. Kau ni memang kerja nak menepuk, sabar. Sudah tiba masanya kita bagilah. Sebab dengan kos harga hidup yang tinggi, peniaga-peniaga kat luar pun cakap barang makin mahal, nak jual mahal pun tak boleh. Penyawat awam pun sekarang ni nak beli-beli pun fikir banyak. Jadi sudah masanya kita kembalikan sebulan gaji untuk penyawat awam. Sebab tiap negeri boleh bagi. Jadi saya fikir tak betul lah, tak. Tapi kita kena teruskan kerja dengan baik. InsyaAllah saya yakin saya dapat rasa. Sebab kalau korang dapat 700, aku yang pencen ni separuh pada tu. Kan? Tapi kita kena sabar. Tu sebab saya kata, pertama, kerja kerajaan kena sabar. Sektor kerajaan kena sabar. Kerja kerajaan itu saya kata bila buat interview, calon-calon datang, kenapa nak kerja kerajaan? Kenapa nak kerja kerajaan? Terjamin. Kenapa nak terjamin nak? Boleh buat loan. Aku tak faham kenapa kerja kerajaan boleh buat loan sebagai terjamin. Itulah budak-budak sekarang. Tapi itulah sekarang ni kita sebenarnya pengukuhan dalam diri kita nak kerja. So dalam diri kena ada apa? Pertama sabar. Kan? Kita tak boleh. Ingat tak dulu masa mula-mula kita minta kerja, aku dapat kerja ni jadilah. Aku dapat kerja, aku tak minta apa dah. Betul tak? Betul tak? Betul. Bila dah dapat, apa pasal dia naik pangkat? Kau kata itu kau dapat kerja sudahlah, kau tak ada fikir apa pasal naik pangkat. Kau tengoklah kalau APC, pada dia. Anugerah Khidmat Cemerlang, tak puas hati. Tuan Azunan tu dah pening kepala dah. Bila meeting ni kan, kita rasa kita nak bagi siapa ni? 7 to 8% aja daripada jumlah keseluruhan staff. So memang tak ramai dapat. So janganlah marah. Kau tengoklah, macam dia seorang je kerja. Nah. Anugerah Khidmat Cemerlang. Kau tengok dia. Dia tak puas hati. Bercakap bukan main. Jangan komplain, sabar. Kedua, syukur. Syukur kenapa? Bila kita duduk dalam dewan ni, maknanya kita ada kerja. Orang kat luar sana ada bawa file folder. Kulu kilir. Saya dulu jadi pengarah undang-undang. Saya kerja di Majlis Maulana Seremban, pernah kerja di Majlis Perbandaran Nilai. Saya bincang dengan big boss saya. Bila kita nak ambil pekerja, semua staf kita wajibkan, siapa calon-calon nak temuduga ni kita wajibkan. Sebab banyak sangat bila dapat kerja, bila panggil untuk interview je dia tak panggil apa ayat dia. Dia bila dia tak dipanggil, semua tu dah ada kabel weh. Semua tu dah ada orang dalam. Kau tak payahlah. Memang kita ni macam kita ni tak dapat. Jadi kita nak ngelakkan benda tu, apa kita buat? Sebab saya kerja di Seremban, saya kerja di Nilai sebab bos saya sama masa tu Datuk Haji Abdul Halim. Apa yang kita buat?
kita paksa semua calon lari 2 round dekat stadium Parkway. Jawatan pegawai ke akaunten, tanyalah akaunten majlis pemenangan nilai, majlis bandar seremban sekarang, tanyalah, lari 2 round kat stadium. Sebab mana bahagian HR? Tak mengaku pula dah. Bahagian HR, memang bahagian HR tidak dibenarkan datang ke apa cakap? Mana bagi human resource? Tak apa, angkatlah tangan ramai, grup kau tu angkat tangan. Kau mesti duduk main sebaris tu, angkat tangan. Mana dia? Mana bahagian HR? Ha? Semua ni baris kedua. Betul? Ya, bahagian HR. Apa masalah nak mengaku? Ni minor NCR ni. Kan tak? Dia bahagian HR, cuba cek balik. Bila masalah disiplin, kedatangan, kehadiran, sakit, demam, MC, semua yang berumur 30 tahun ke bawah. Cuba tengok. Yang muda-muda masalah. Dia jadi MC, buat pinggang beralih, jantung berlubang, siku tercabut, macam-macam lah. Betul. Yang seorang tu lah jajab meninggal. Mak meninggal, ayah meninggal, adik meninggal, pun meninggal. Sudahnya bagian hal susun balik kan. Susun tu tragis betul dia ni. Sebab dalam susun galuh keluarga tu, dia lah satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Sudahnya jiran meninggal pun cuti. Tak, boleh cek. Tu sebabnya kita suruh dia lari. Sebab dia confirm fit. Lari 2 round, siap, kita dah standby 1 ambulans. Dah tu buka pintu. Yang seorang tu lari round pertama, orang kedua dia sendiri masuk ambulans. Tak tahan ada. Bukan semua orang. Tu sebabnya kita buat. Jadi tuan kita buat sana, bila dia dah lari kat stadium atau fitness ni, kita ambil 50 yang tercepat masa, terpantas masa, kita akan bagi dia masuk untuk ujian bertulis. Daripada ujian bertulis pula, kurangkan tinggal dalam 20 orang untuk interview. Macam tu kita buat. Terpaksa. Sebab saya kata tadi, kita ni kena syukurlah kita ada kerja. Sebab bila kita buka jawatan membantu tadbir, pengkeranian dan operasi. Nak pakai SPM aja, yang minta ada degree, ada master. Doktor pun minta, dia sambut sorok sijil dia. Kan, tunjuk SPM kau straight Ace ni. Saya memang kerja kampung aja. Bohong semua. Aku tahulah trik budak audit ni pun sama je, tak payahlah kan. Betul, lepas tu bila dah masuk baru declare kan. Sebab nak naik pangkat dah, tak kisahlah. Tapi itulah, dan hari ni adalah sesi ceramah yang paling menyeronokkan. Betul tak pagi ni? Sebab maknanya tak payah kerja. Kan? Macam kau ingat kau seronok sangat dengan tak payahlah buat macam excited dengan ceramah sangat kan. Tapi itulah dia. Maksudnya syukur kita ada kerja. Orang lain tak ada kerja. Orang lain tengah susah ni. Hari tu seorang kawan saya, anak dia dapat interview, dapat jadi pilot, lulus jadi pilot beberapa tahun lepas lah. Dia dapat jadi pilot, dia berhenti siap buat celebration lah, meraihkan dia hari last. Kemudian besok tu nak jadi pilot, PKP. Bayang dia tak ada kerja, dia dah berhenti kerja lama. Orang dah buat kerajaan lah. Kan, bayangkan kesian. Tapi masa tu orang ni macam-macam, struggler bahasa aku. Dia struggle kan. Dia berlumus tungkus nak menjayakan hidup, nak survive. Tapi kita ada kerja. So syukur. Ketiga, percaya pada hikmah, ada kebaikan satu perkara. Keempat, redha. Apa beza redha dengan pasrah? Tak payahlah kau ulang dalam Lisa Surihani tu kan. Redha dan pasrah ada beza. Tapi okey lah, dia try jawab juga. Pasrah tu berserah. Dia jawab tadi kan, tak? Kan? Ni okey ni tuan, puan Saya pernah ceramah dekat satu masjid kat Kuala Pilah tu, ceramah Maulud kan. Saya kata, saya kata, makcik apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Menyahut makcik tu. Ceramah lah, tanya pula. Kena sahut pula aku. Samsing makcik tu. Terkejut aku, menyesal lah aku tanya. Okay, jawab tu okey lah kan. Tapi maksud beza redha dengan pasrah adalah redha itu menerima dengan ikhlas hati. Pasrah tu pula menerima dengan sakit hati. Dia terima tapi macam tak puas hati lah, nak macam mana kan. Dia dah buat. Cina kata apa? Saya dah cakap dah jangan beli Tesla tu.
Contoh. Itu pasrah. Faham? Dan yang last kali kita ada ikhlas. Jadi mana kata kalau kita tengok apa yang kita dalam pengukuhan tata kelola, takbir urus, dalam kita nak meneraju Indonesia Madani ni, apa yang perlu ada adalah integriti. Integriti ada satu aspek. Integriti ni apa maksud integriti? Saya tahu semua orang berani sebut. Contoh, kita sedang mencari seseorang yang berkredibiliti. Apa maksud kredibiliti? Dia berasal pada perkataan kredos, credible, orang yang keboleh percayaan. Maknanya boleh dipercayai, itu credibility. Kerana kita guna perkataan-perkataan efektif dan efisien, kita guna ayat tapi kita tak faham. Saya sebagai seorang yang bekas pendebat ni, benda ni saya sangat particular. Itu sebab bila awan terbarak celah pohon ara tadi, saya particular. Macam tu kan. Macam tu lah juga tadi. Tu sebab saya nampak kan perkataan. Saya akan tinjau ni satu-satu. Saya tengok tulisan, saya tengok nasib baik nama betul. Sebab banyak orang boleh tulis Syamsul tu tulis SH. Ni SY. Sebab Syamsul tu dia lain. Saham lain. Kan dia lain. Tu memang adik-beradik saya semua Syamsul. Syamsul Amri, Syamsul Fazli, Syamsul Hafiz, Syamsul Hafizi, kecuali yang perempuan je Syamira Hafizah. Yang kembar lagi perempuan tu dia lain nama. Macam itulah. Syamsul Hafizi, Syamira Hafizah. Adik-beradik saya semua Syamsul. So saya particular benda tu. Sebab dulu jadi legal advisor, saya check agreement, saya baca satu-satu, saya check semua tu. Sebab saya sangat terus dengar tadi. Tu saya beritahu kat Tuan Zunan ni, dengar pantun ni. Berarak tu kan. Tak adalah, benda dah sudah kan, macam mana. Betul lah kan. Jadi apa maksud integriti? Okey, integriti sebab pengukuhan tata kelola ke arah meneraju Malaysia Madani, integriti kena ada, iaitu perkara ni telah pun diisytiharkan sejak zaman Nabi Adam AS lagi. Integriti ni zaman Nabi Adam dah cerita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala sebut apa? Bagaimana kalian tergamak kufur. Jangan risau kepada yang non muslim yang boleh ambil point saya. Ceramah saya international, no problem. I'm with you. Okay, relax. Saya number one fan VJ dengan Surya. Itu saya. Engkau dah salah ye ni bilai. Kan saya tengok. Saya tengok Tamil sebab cuba tengok semalam. Rajinikan jumpa dengan PM apa? Rajinikan ni tak ada siapa boleh lawan dia. Kita tengok Man of Steel, Superman, dia lawan 4 orang daripada planet Krypton tau. Kau tengok Rajinikan 3 lori lawannya. Yang turun semua bawa sabit, bawa alat bantuan mengajar, semua bawa. Rajinikan pakai apa? Pakai selendang. Sap. Dia baling okor, zap melekat, berhenti punya tu. Legend. Tu sebab saya tengok filem Tamil ni tuan, sebab dia boleh mengasah critical thinking. Kau tengok filem dia, kau tak boleh agak ending dia macam mana. Ikut hukum mati dah tu. Tegak dah balik weh. Kau kena tengok tu. Ini drama Melayu bersambung pula tu. Baru nak tampak bersambung. Lepas tu kau kat pejabat bincang, kau rasa sampai tak nampak tu? Tak jadi kerja. Leceh betul. Jadi dalam Quran pada nombor 9 ambil lah apa ni Allah Ta'ala pesan kan? God pesan apa? Dia beritahu bagaimana kalian tergamak kufur, yakni ingkar, sedangkan kalian dulu tu mati tu maksudnya belum lahir, kemudian dilahirkan kalian, kemudian Allah matikan kalian, dah mati pula dihidupkan kembali untuk diberikan balasan. Untuk diberikan balasan bagi segala yang kalian kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 28. Maknanya apa yang kita buat semua akan dibalas. That's why kerja you all ni kerja yang baik, kerja mulia. Audit ni buat benda baik, sebab nak pastikan orang ni buat benda betul. Saya teringat saya camah kat satu sekolah tu, saya gemar baca tu. So, dia punya ayat-ayat yang dia tampal kan. Cikgu-cikgu ni main letak hiasan ni, tapi aku baca betul-betul. Saya satu pintu, betulkan biasakan yang betul. Lepas tu ada satu tu nama bahasa Jawa, the beauty of success is not the achievement but the journey. Dia kata keindahan satu kejayaan itu bukan pencapaiannya tapi perjalanan dia. Itu sebab kita selalu cerita macam Tuan Azunan 30 tahun lebih dah dengan audit. Kalau cerita balik dia macam bus malam je, dia kata kan. Betul.
Yang dia pernah duduk dekat KBS, dia pernah duduk dekat sini. Macam Puan Baridatul. Orang biasa panggil puan apa? Puan Bat Harida. Anita. Oh, ambil yang kedua Oh. Tapi tak rasa ke family bagi Baridatul tu supaya panggil yang itu? Sebab ramai yang panggil Anita. Ada tak yang panggil Baridatul? Tak ada. Siapa yang panggil tu? Dia okey. Okey lah, asyik baik ada kan. Tapi betul, kalau kita tengok ni tadi, aku cerita apa tadi? Tanya nama dah terlupa. Pasal apa tadi? Sekolah bacaan-bacaan kan. Saya tengok kan, ada sebab tulisan ni sebab apa? Keachievement Puan Baridatul sebelum dia jodoh. Dia baru 2 tahun dekat Akademi Audit Negara. Sebelum ni dekat mana dah? Sebelum ni lupa nak tanya tadi, sebelum ni kat mana Puan? Pernah kat Perak, kat Kedah. Jadi sekarang tu sebab saya kata, kita bukan tiba-tiba duduk kat tempat kita ni sekarang ni. Maknanya adalah benda-benda ni Tuhan akan balas apa yang kita buat, kerja mulia yang kita buat ni. Okey, kemudian begitu juga disebut Allah Taala berfirman dalam satu firman Allah lagi, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, bahawasanya pada hari kiamat jugalah akan disempurnakan balasan untuk kalian. Ketika itu siapa dijauhkan pada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dia adalah golongan yang beruntung. Sesungguhnya ketahuilah bahawasanya kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ni surah Al-Imran ayat 185. Nak beritahu dunia ni kesenangan memperdayakan. Kita jadi juru audit, kita akan heran tengok macam mana orang boleh menipu akaun tu. Orang boleh menipu dokumen tu. Kan? Benda tu dia fikir orang takkan semak ke? Kan kita fikir, kau tak fikir ke benda tu? Yang kau buat tu so obvious kadang-kadang. Bayangkan. Saya dulu yang paling heran waktu saya jadi pengarah undang dulu, saya kena buat siasatan kan. Jadi saya pengurusi jatuh kuasa penyiasat kehilangan barang, aset. Barang yang hilang tu bukannya komputer, JCB. Apa hal JCB yang jalan tu kau boleh hilang? Saya rasa you all akan jumpa banyak benda pelik lagi lah kan. Bila cek laporan pengawal keselamatan, baik dan terkawal, baik dan terkawal, baik dan terkawal, sampai pagi tu baik dan terkawal. Habis yang JCB hilang, baik dan terkawal. Benda-benda macam tu lah. Dan jadi kita pun cek. So keputusan finding yang kita buat, tak ada siapa yang cuai apa semua, cuma masalah pada pengawal keselamatan. Akhirnya pengawal keselamatan nak kena tukar kontrak dia, bagilah tender dekat orang lain, contoh dan sebagainya lah. Jadi makna kata kesenangan dunia memperdayakan. Kita nak tipu duit apa kita tipu ni? Berkatnya tak ada. Siapa yang percaya? Tu sebab integriti ni berasal perkataan integer, iaitu merujuk kepada istilah yang digunakan dalam struktur binaan bangunan kejuruteraan. Dan macam kita bina satu bangunan, katalah bangunan ni kita nak buat, katalah seluas ni, dia memerlukan 10 tiang asas. 10 tiang asas ni biasalah projek ni, dia tahulah 10 tiang asas. Katakan ni cerita bodoh orang law lah ni kan, dengan orang yang bukan ada mahir dengan projek lah. Tapi you all kalau buat audit tu, you all kena mahirkan juga benda tu kan. Okey, jadi disebabkan dia nak untung, dia buang 2 tiang tu, dia ganti dengan benda yang daripada bahan material yang mungkin lebih murah. Jadi bangunan akan terbina, tetapi ketahanan, kekukuhan bangunan ini yang sepatutnya mungkin boleh bertahan 350 tahun, mungkin dah tinggal 120 tahun saja. Mungkin. Jadi disebabkan itu, kalau dia fikir tentang ayat yang Allah Ta'ala beritahu tadi, tentu dia tak nak buat, sebab dia percaya kehidupan selepas mati. Tapi orang tak percaya, tak apalah, mata besok dia roboh tu besok, kita pun dah mati dah. Itu pada orang yang tak fikir kehidupan selepas mati. Itu cerita dia tadi kan. Tu sebabnya kalau pembinaan bangunan, dia kena ada pegawai penyelia dia kena ada project manager dia kan. Macam kalau kita buat rumah sekarang ni, siapa nak buat rumah, ada tanah buat rumah, kena lantik konsultan bagi pihak supaya dia ada check and balance, apa benda dia buat tu sama tak macam yang kita nak. Kalau tidak ni okey dah siap kan, sengit punya apa sengit rumah ni kan, contoh kan, sebab tak ada orang yang memantau. So sebabnya itulah mulianya, saya sebut mulia tugas you all ni sebagai juru audit ni. Ingatlah, tak ada orang boleh buat kerja you all buat ni. Benda yang remeh-temeh, ambil sampel, tengok sesatu, buntang-buntang mata ni, yang ini ya Allah ni kena ni betul tak ada.
Aduh, macam mana nak tegur pula pegawai pangkat bengih. Pal. Betul tak? Kan? Ya, bukan semua orang boleh terima dengan baik. Tapi itulah kerja you all. So sabar banyak. Tuhan akan balas dengan benda-benda lain. Kemudian, begitu juga Nabi pernah diberitahu oleh Jibril. Jibril pesankan Nabi supaya pesankan kita lah. Ayatnya apa? Hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Kedua, cintailah, sayangilah sesiapa sahaja sesuka hati kamu, sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Sayang suami akan berpisah, sayang isteri pun akan berpisah. Bukan semua lelaki seperti Emir, dan bukan semua wanita sesuci Khalish. Aku tak tengok orang share dalam TikTok kan? Jadi kita sayang pun macam mana pun, dia bukan milik kita, akan berpisah. Misalnya contoh, saya sayang jawatan saya, jadi pengarah undang-undang bertahun-tahun, sampai masa saya berpisah dengan jawatan tu. Jadi orang biasa, dulu bukan main lagi, bos, sekarang telefon pun takkan. Macam apa? Dulu bukan main lagi, tolong angkat beg lah, ada driver, bos mana tu bos? Saya dulu jadi pengarah, saya tak tahu lah tuan. Allah bagi saya deria yang ke-7 ke-8 ni. Kalau saya pagi nak pergi meeting apa semua kan, saya akan cakap dengan driver saya, kita singgah lu minum jap. Tempat saya minum tu mesti budak penguasa saya di situ. Tak tahu kenapa. Asal tempat yang aku pilih tu ada budak enforcement tengah duduk minum situ. Semua anak-anak buah saya lah tu. Bila sampai, bos, kita nak sudah dah, air penuh lagi ni. Itu dari segi integriti pun dah fail, betul tak kan? Kalau kau betul minum je lah, kau tak buat salah, kau memang baru nak minum, tak apalah. Kau kerja luar, kau minum sekejap tak apa. Jangan lama-lama tu je. Tak apa, kita dah sedar. Yang tokek, dah balik dah. Itulah dia. Dah. Dalam bab integriti ni, kita jangan risau. Kalau kita buat benda betul, tak payah risau. Audit datang, tanya. Jangan takut. Audit tanya, jawab. Apabila datangnya juru audit bertanya kepada kamu, siapa Tuhanmu? Jawablah. Kita menjalankan tugas saja. Dia nak ambil maklumat. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Itu aja. Jangan menipu. Itu aja. Itu sebabnya penting. Dan kemudian, cintailah siapa saja, sayangilah siapa saja sesuka hati kamu, kamu akan pisah dengannya. Dan yang ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap apa yang kamu lakukan. Itu sebabnya dalam kita bekerja, hakikat integriti ini amalan bersikap jujur, melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin, kepatuhan tanpa kompromi, sama ada dalam pengawasan ataupun tanpa pengawasan. Maka di situlah datangnya prinsip ihsan dalam bekerja. Apa maksud ihsan? Saya tanya, saya jawab balik. Ihsan ni kita buat kerja, kita nampak Tuhan. Kalaupun kita tak nampak Tuhan, kita yakin yang Tuhan nampak kita. Macam orang perempuan kan, orang lelaki aduh, lelaki nak buat macam mana kan? Dah lah lelaki tak ramai, yang tak ramai tu sibuk nak jadi perempuan pun ramai. Pening kepala. Okay, saya nak tanya orang perempuan, naik kereta sampai kat traffic light, sekali nampak traffic light tu countdown 129 saat lagi, 128, 127, 126, 125. Tak ada kereta lain, tak ada satu umat pun pada ketika itu jam 12.30 malam. Tak ada satu umat, tak ada satu kereta lain, dan tak ada CCTV. Saya nak tanya orang perempuan. Orang lelaki diam, orang perempuan. Saya nak tanya, korang akan tunggu atau jalan aja? Jalan. Itu jawapan perempuan. Lelaki, tunggu atau jalan? Tunggu. Itulah bezanya lelaki dan perempuan. Ada mana? Ya. Lelaki jawab, komplain. Nah, sudah. Lepas tu ayat apa? Tak penat ke jadi munafik? Dia kata gitu. Saya boleh tengok lah orang perempuan kalau dia nak balik kerja, ya Allahu Akbar, dekat mesin punch card tu dia yang paling stres sekali, ya Allahu Akbar. Kalau bawa kereta tu orang perempuan ni, tu sebab dia accident, orang perempuan teruk, dia seat tu rapat, dia peluk ni steering ni, dagu atas steering ni. Nampak traffic light, bodoh traffic light ni, merah pula kau, dia kata tu marah. Dia horn, ti, kereta tu memang berhenti, tak ada orang dalam kereta tu, potonglah. Sebab orang perempuan ni macam tu, dia ada tendensi sebab dia nak balik cepat, sebab dia terfikir anak. Dia tak anak dia, anak mak mentua dia. Antara dua tu lah.
Laki kau lah. Anak mentua dia tanya dia siapa. Tu sebab orang lelaki dia tak. Orang lelaki dia tengok mesin paskat panjang minum dulu. Lepas tu bila balik, isteri tanya, lambat ni bang? Kerja biasalah. Orang lelaki dia macam tu. Orang lelaki macam tu. Jadi apapun, prinsip ihsan ni kena ada. Ada bos, tak ada bos, ada pengawasan, tak ada pengawasan, kita akan bekerja dengan baik. Hari ni dunia ni makin apa tu? Makin kompleks. Kan? Rumah makin besar, orang makin tak ada. Betul tak? Pangkat makin tinggi, kearifan makin kurang. Bila kau buat audit, orang risau. Kenapa dia ni pengarah tapi macam ni panggil dia? Bukan pengarah audit, bukan, ni tempat lain. Sini okey, ni audit tempat lain lah. Audit okey. Betul tak? Pangkat makin tinggi, kearifan makin kurang. Nampak tak? Berjalan satu dunia. Jiran sebelah rumah tak kenal. Perubatan semakin canggih. Penyakit semakin banyak. Nampak tak? Penyakit bayangan hujung tahun penyakit baru sampai kat Malaysia hujung tahun lepas. Sesama tomato. Nama penyakit tu. Keluar radio, dia melanda kanak-kanak dan warga emas. Dia attack sendi dulu. Penyakit semakin banyak, perubatan makin canggih. Kan? Melancong satu dunia, ke sebelah rumah tak kenal. Pendapatan semakin tinggi, ketetaman jiwa makin tak ada. Bukannya duit makin banyak makin senang hati, makin susah hati. Menjoget-joget depan kamera. Apa-apa. Dah terdesak sangat kau nak duit. Betul tak? Bukan orang Malaysia atau orang mana lah, kan? Jumlah manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pengetahuan semakin bagus, kearifan pun semakin berkurang. Air minuman semakin banyak jenis. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin tak ada. Extra jos, tembici, tembikai leci, kopi campur tembikai. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Orang kalau bantai audit, berdasarkan laporan audit ni tak betul, audit ni cepat keluar. Tapi penjelasan kita balik tidak dipedulikan. Bantai penyawat awam. Penyawat awam ni lembab, penyawat awam ni perlu dikurangkan. Kau tak tengok penyawat awam kerja macam mana? Nama je kerja kerajaan, tapi dia punya teruk, pressure, tekanan. Cara kau gelak pun aku tahu. Lagi teruk gelaknya, memang lagi kuat stresnya. Betul. Kau dah berapa lama dah dengan backlog kerja dengan ni. Balik sampai tengah-tengah malam. Ada orang tak tahu. Ramai orang tak tahu. Saya dah pernah kerja di pejabat awam. Saya tahu lah. Kita dia kau kerja senang je. Meeting. Lepas tu dapat gaji. Ada orang cakap macam tu. Dia tak tahu. Meeting ni dengan maklum balas, dengan benda kita kena buat, reportnya pula kita juga kena siapkan detail. Manfaat orang lain, bukan kita. Kita nak tolong orang aja, nak bantu. Itu pun disalah artikan. Apa hal kau ni saja cari salah kita orang ni, kenapa? Kerja kita. Nampak tak? Itu sebabnya dia orang tak tahu beza kerja kerajaan dan kerja swasta. Apa dia? Swasta nampak kerja dia banyak, tapi dia buat benda yang sama dan tanggungjawab dia kecil. Kita nampak macam tak banyak, nampak macam tak banyak, tapi sikit silap tanggungjawab dia besar. Orang akan menyalahkan. Tolong waktu ditanya kepada Encik Azunan bin Daud, beliau menyatakan bahawasanya wartawan kejar dia. Tu sebab kita jangan petikai kenapa dia duduk kat sofa yang senap tu. Kita duduk kursi tak ada tempat tangan pun tak ada. Sebab beza tanggungjawab dia besar. Benar tak? Orang duduk belakang, tanggungjawab kurang. Kau keluar masuk, kau pergi bilik air pun orang tak perasan. Yang duduk depan nak kencing pun tahan. Betul. Iya, Puan Anita pun fikir nantilah kejap lagi. Agaknya lah macam tu lah. Dah, betul. Tu sebab kadang-kadang kita gemar cakap, kenapa aku tak ada, kenapa aku. Jangan. Kenapa manusia jadi tak bersyukur? Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai terlupa tengok ada orang lagi susah daripada kita. Itu sebenarnya.
Saya ni kalau tanya-tanya saya balik, saya seronok kerja dulu. Dengan ada 80 pembantu penguatkuasa, saya ada 10 bailiff, saya ada 10 pembantu takbir, ada 2 PA Yogesh dengan Shima. Okay, itu saya dah lama tuan kan, dah berapa tahun dah tak kerja. Berapa lah? Dah berapa? Dah 8 tahun kot saya tak kerja. Saya sajalah telefon Shima, dah lama tak telefon. Hello, Assalamualaikum Shima. Ya bos, nak tanya, cuba cek besok ada meeting tak? Janganlah bos, dah lama dah bos. Sebab dulu itulah hayat saya dengan dia. Esok ada meeting tak? Meeting apa esok? Ada berapa meeting esok? Saya tanya. Kan? Tak, sebenarnya hargai apa yang kita ada. Tak sama. Bila kita keluar, bila kita dah hilang kerja, baru kita tahu. Oh, alah, tak ada. Macam saya tak ada kerja ni tu ceramah tu. Tak ada kerja. Kan? Iya, saya rindukan zaman kerja. Malahan sekarang ni, bila dulu waktu kita jadi bos, dia pengarah garang. Memang garang. Maksud serbat ni. Lepas tu yang staff-staff saya tu kan, masa tu ramai tak puas hati. Waktu kita jadi bos, ada yang tak puas hati. Nampak semua salam cium jirat tangan ni, memang ya. Bukan main ni bos okey. Tapi kat belakang kita tahu siapa tak suka dengan kita, siapa tak selesa dengan kerja kita. Tapi bila saya dah keluar, saya seronok sangat. Sebab apa? Ramai yang cakap bos tak sama bila bos tak ada. Nak sangat bos ada. Boleh tahu. Tak lain lah kan. Lain orang, lain lah cara dia. Saya kata kan. Itu cerita dia. Bersyukurlah. Besok bila kita dah keluar, kita tahu. Saya masa keluar daripada punya orang tu, saya dah ada kad pesara tau. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Tapi bukan semua hotel lah. Oh yo, dapat lah. Macam tu lah. Bukan semua. Mana ada hotel RM80? Tapi tak ada kan. Iya. Tu sebab saya kata bila dah keluar tu baru tahu kan. Sebab tu semua siap bertabik. Tapi kita kena syukur. Sebab masa bekerja, kerja betul-betul. Tapi jangan kita peningkan tentang apa yang kita dapat. Kenapa aku tak dapat tu? Kenapa tak dapat? Benda tu tak akan selesai. So benda tu akan mengganggu pengukuhan diri peribadi kita dalam bekerja. Itu masalah dia. So apa yang kena ada pada kita? Pertama, jujur, jangan kompromi. Benda tu betul lah, tak betul lah. Cuma kita bantu dia macam mana cara nak memperbetulkan. Itu dia. Kena bantu. Ya, kena bantu. Itu sebabnya pertama jujur, jangan menipu. Jangan tipu. Tak baik. Dan tipu tak ke mana-mana pun. Macam orang tipu klaim kan. Tipu klaim bukan boleh tambah pendapatan. Menipu klaim tak menambah pendapatan. Klaim ni hanya cover sebahagian daripada yang telah kita keluarkan mengikut kelayakan dan grade kita. Tipu buat apa? Kan? Dia hanya menambah pendapatan kalau tak buat tapi klaim. Memang menambah, tapi berkatnya tak ada. Nampak tak? Sebab dia kena jujur. Kedua, amanah. Kerja ni, pengukuhan tata kelola ni kena amanah. Kita melaksanakan tugas kena amanah. Jangan tipu, jangan apa. Bawa anak pergi pejabat, duduk dan diam. Jangan kacau mama. Mama saja menyampah aku. Kampung parit. Kampung apa? Jasin lah, apalah. Mama. Masa dapat baby, mama, nenek dapur. Kau pun panggil aku mak, banyak cerita kau tu kan. Tak apalah, mama lah, tak kisahlah, mama, mami, sukalah. Jangan kacau mama. Nak ambil kertas soal selai, ambil kertas soal selai, dah duduk dan diam. Nak ambil pen soal sebatang, kertas, pen, semua Jabatan Audit Negara punya. Kalau benda kecil macam tu tak boleh jaga, macam mana nak jaga amanah menjaga negara? Ini yang kita risaukan sekarang ni semua. Nampak tak? Kalau benda kecil tak boleh jaga, amanah lebih besar lagi tak boleh jaga. Nampak? Kita nampak benda tu simple lah. Tiba-tiba datang pembekal yang berbangsa Cina tu, datang kat pejabat dekat-dekat nak gaya Cina. Kita pula yang tanya, tak ada limau ke? Kita pula tanya pembekal tu, tak ada limau ke? Apa hal? Alhamdulillah benda ni tak berlaku di Jabatan Audit Negara, di tempat lain. Jangan letakkan maruah kita senipis itu, kan? Sedangkan kau pergi kat nilai 3 tu, kau pergi dekat lamak tak ada taran nilai tu, kau pergilah kat mana, kat Bangi tu, kat Pekan Bangi tu kan, dia pasang kemah jual lamak satu kotak RM5-6 ni boleh beli. Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jenjeng, biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Faham? Jaga maruah diri. Tahu? Mati kena baham harimau steady lah. Macam mana mati kena baham harimau? Ya ke besar ke harimau tu? Besar jugalah macam tu kan.
Ni kena gigit anjing melupuk-melupuk langsung mati babando. Makna jaga maruah kita. Jangan. Walaupun kita dengar ayat, kita kawan-kawan mah, jangan kau percaya ayat tu. Tak ada. Kalau tak ada kepentingan, dia tak akan datang bagi kita sesuatu. Tu je. Hati-hati. Ni bab integriti ni. Punyalah baik dengan kontraktor, baik dengan orang tu, bayar main golf sampai keluar negara. Sudahnya tak kena tangkap seorang. Buat apa? Tak berbaloi. Tak usah, jangan. Saya ingat arwah abah saya dulu. Waktu tu saya belajar dekat UiTM. Saya belajar diploma Public Admin di UiTM di London, Lalu Gajah, Melaka. Lendu. UiTM Lendu. Saya telefon, halo bah, duit dah koring lah bah. Dia kata, arwah abah semua jawab, habis duit basah macam mana lah? La ilaha illallah. Abah, betul ni, duit tak ada ni. Yelah, abah gurau lah. Arwah abah saya macam tu. Arwah abah saya adalah manusia paling kelakar dalam dunia ni. Kalau dengan mak saya tu ada je, mak saya kata, abang tak boleh makan pulut-pulut ni, lemang ni tak boleh makan, abang kan gaut. Kalau pun satu, yang tak boleh pulut, lemang tak apa. Tu arwah abah saya ni jawapan. Abang gaut kacang-kacang semua tak boleh makan. Ni kacang panjang ni mana boleh makan? Kau tengok tutul abah kata. Kacang panjang ni sebelum masak panjang, dah masak pendek, tengok tak. Arwah abah saya memang kelakar. Kita anak-anak gelak. Nasib baik saya tak macam dia kan. Jadi lepas tu arwah abah saya pergi masukkan duit dekat saya. Siapa orang Seremban dia tahulah, dekat satu bank dekat Seremban, dekat pasar tu, bank yang gambar rimau tu kan. Tu okey. Jangan sebut, dia tak taja macam kita ini. Jadi dia pun masukkan duit, dia bank inkan duit, dia parking motor dekat belakang bank tu. Kemudian bila keluar, dia nak pergi dekat motosikal dia balik, ada dua orang tengah berkejaran tu, berkejar-kejar. Dan seorang tu lagi bawa beg, dia terlanggar arwah abah saya. Arwah abah saya badan dia gemuk betul. Dalam dewan ni tak ada siapa lawan. Kalau segi sekolah, dulu saya duduk belakang abah saya, memang tak tahu ada orang belakang. Tak, bukan ngejek ayat sendiri, tapi itu hakikat. Betul, arwah abah saya memang gemuk betul dan tinggi. Dan bila dia langgar abah saya, terjatuh beg tu, terbuka, nampak isi dalam tu duit aja. Dan laki dia tadi terus lari, dan yang kejar tadi terus tangkap beg tu. Bila tangkap beg tu, dia nampak ayah saya dekat motosikal tu, dia cakap, "Pakcik, kita bagi dua." Arwah abah saya kata, "Kau nak ambil, kau ambil lah." Abah saya start motor balik rumah. Mak saya punya marah lah. "Kenapa abang tak ambil duit tu?" Mak saya cakap dengan ayah saya, arwah abah saya kata apa? "Kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak?" Itu jawapan arwah abah saya. Kita tak tahu sumbernya mana, kita tak tahu duit tu duit apa. Kenapa kita gila-gila kejarkan? Dan itu sebab saya sebut awal tadi, ingat tak amanah tu apa? Tidak mengurangkan hak lain, meletakkan satu pada haknya. Ingat tak saya sebut tadi definisi tadi? Macam tu juga duit. Duit tu bukan hak kita, jangan kita ambil. Jangan kita ambil. Bukan hak kita. Dah sah-sah duit tu duit kerajaan, kita tipu pula. Tipu klaim, tipu apa? Untuk apa? So amanah kena jaga. Amanah kena jaga. Kerjalah dengan sebaik mungkin. Kemudian jaga hubungan baik satu dengan yang lain. Jaga ukhuwah. Kita ni satu tim tau. Kan? Kita ni satu tim. Jangan sibuk jatuh menjatuhkan. Kebanyakan department yang jatuh, agensi-agensi, kementerian yang jatuh, nama sampaikan dah tak ada, tak wujud kementerian tu kan. Puncanya dalaman sendiri. Saling nak jatuh menyatukan, akhirnya jadi tak relevan. Tukar jadi agensi lain. Yang ni tolak pergi tempat lain. Yang ni tolak pergi jabatan ni, tolak pergi departmen ni, dalam buangan. Tu saya kata tadi, jangan pastikan kita sentiasa relevan. Pertahankan organisasi kita, jagalah elok. Kan? Itu sebabnya bila cerita pasal tata kelola ni, terbabit juga hubungan baik satu dengan lain. Kan kita nak urus dengan baik, tak boleh urus dengan baik kalau hubungan departmen. Kalau tak kita orang buat, korang tak ada duit tau. Kalau kita tak uruskan gaji, korang tak dapat gaji tau. Kalau kita orang tak buat kikir ni, korang tak dapat tau duit nak diuruskan untuk gaji tu. Bergaduh semua departmen. Nampak tak? Jaga. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Macam deep tak? Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Balik nanti pegang tangan husband, abang. Kalau abang nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama macam tu. Nampak? Iya, macam tu lah cara dia. Sebenarnya you all, Jabatan Audit Negara ni dah berapa tahun dah ditubuhkan? 19. Cara fikir tu macam dia yang tubuh tu. Saya apa?
Berapa tahun dah? Lebih kurang 117 tahun dah. Dia boleh bertahan macam tu. Dan mungkin nama dia lain, audit ni lah, apa unit ke apa semua, tak kisahlah. Bertahan sebab you all berjalan bersama-sama. Itu ya. Sentiasa ditambah baik bermasa ke semasa. Dan ada akta yang menjaga you all semua. So, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Pertama, buang perasaan tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa. Ingat tu. Ingat, jangan tamak, kongsi tak apa. Kenapa? Subuh macam mana? Aku mengharapkan contoh, jangan tamak, kongsi tak apa. Dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Astaghfirullahaladzim. Maksud saya, jangan tamak, kongsi tak apa ni. Kalau ada benda-benda baik, share. Maklumat-maklumat dalam ceramah ni baik, kita share. Bukan keluar ada makanan disediakan, tak rasa tak boleh habis, share dengan kawan-kawan. Itu maksud saya. Cuba belajar bersangka baik. Itulah masalah lelaki jadi makin kurang. Sebab yang kurang tu pun tidak dipercayai. Suami boleh lambat, gimana? Pal. Suami ni kesian kadang-kadang. Naklah kerja kat audit pula, ramai perempuan. Allahuakbar. Saya ceramah ni kadang orang rumah saya tanya, tadi abang tengok perempuan tak? Tadi abang tengok perempuan tak? Mana ada, lelaki je. Ni tengok gambar ni, ramai perempuan pakai tudung tu, semua lelaki tu. Tak adalah. Tapi itulah dia kan. Jadi mana kata, kita jangan benda-benda baik kita share. Maklumat-maklumat baik kita share. Kongsi itu maksud saya, bukan benda lain. Okey. Yang kedua, jangan kita sombong. Sombong ni pun akan mengganggu takbir urus kita. Belagak, saya ingat lagi dulu kalau pergi hospital, ingat tak, punya takut nak cakap dengan nurse, tempat tanya, Kak, masa bila kau kahwin dengan abang kau? Mak dia punya garang kan. Farmasi kau tak baca signboard tu? Baca lah, buta ke apa? La ilaha illallah. Dulu. Tapi sekarang semua dengan kemahiran interpersonal skills apa semua kan. Sekarang nurse, okey pakcik, yang nurse yang muda tu kan, pakcik kita nak bagi injection ni. Sakit tak sakit? Janji, saya janji. Tak sakit. Okey, bismillah. Pakcik kalau takut macam mana tempat lain Bismillahirrahmanirrahim. Sakit sikit je. Dah sudah. Pakcik okey. Sakit alah sikit aja. Okey pakcik katil sebelah tu kau tolonglah enjet aku, dia kata. Nampak. Biasa. Jangan sombong, jangan belagak. Saya nak belagak dengan apa? Nak belagak Samsul Debat tak payah. Kan, tak payah belagak. Lagi satu lagi, korang pesanlah pada suami, tak usahlah cita-citanya jadi popular. Susah weh jadi popular ni. Nak makan pun kita kena cari kedai yang tak ramai orang. Masalah yang tak ramai orang tu tak sedap. Pagi tadi saya sampai daripada airport. Lepas tu saya terus pergi Medan Selera section 16, Precinct 16. Precinct 16. Saya duduk situ. Konyang nak ambil gambar ya, bukannya aku nak makan. La ilaha illallah. Kadang-kadang saya tengah makan ni, puan, tengah makan, handphone di depan muka ni. Dia letak, okey dengar kau bayangkan situasi tu. Macam mana anak aku tak jam. Dia jangan macam mana makan. Dia sampai depan muka macam mana. Saya pandang. Dia kata, takkan ambil gambar, tak boleh. Mana ayat dia? Kalau kau jadi aku, kau marah ke tak cakap? Allahu Akbar. Iya, macam-macam. Anak saya sampai cakap apa tu? Dia ni tak faham ke bah kita nak makan? Anak saya sampai cakap lah. Cubalah, tunggulah nak ambil makan kan, tunggulah kan. Yang seorang tu lagi best. Macam kenal ni. Ada seorang. Aku kata, kau nak ambil gambar sinilah. Cakap macam tu, ambil lah gambar. Ya.
Itu belum cerita lagi. Kau ambil gambar dengan perempuan ni paling azab sekali. Kurus tak? Kalau dah ngomong lah, banyak cerita kau. Aduh, payah. Itu sekali saya ceramah dekat Sarawak, saya keluar daripada roster Al-Aqsa Sarawak tu. Ada yang non-Muslim semua kan, Sarawakian ni. Nak ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang ke? Tak salah. Adiputra kan? Saya kata bukan. Dia kata, terperanjat aku Bergambar lah lepas tu. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat. Tapi bila masuk dekat dalam dalam bilik air tu, dan ramai ni saya cerita ramai orang ingat bila Samsul Debat bawa cerita-cerita macam ni, dia nak bagi orang gelak, menipu. Tak ada. Wallahi itulah yang berlaku. Bukan saya buat cerita. Saya bukan kata saya macam tu, orang tu cakap. Kan? Dia sebenarnya kepala dia ingat benda lain. Dia pandang ustaz tu, dia tak ingat, dia ingat Adiputra aku, macam itulah dia sebut. Lepas tu untuk pengetahuan, sekali tu saya pergi ke Kuantan, ceramah di Kuantan. Saya makan dekat restoran Jaman Tori, ikan patin. Makan ikan patin. Saya tak perasan Adiputra pun ada kat restoran yang sama. Adiputra datang kat meja saya. Ustaz, tak tahulah saya cakap ustaz ke ustaz macam saya. Dia kan tu. So, aku punya bergambar dengan dia. Gambar kata kan. Tu saya kata tadi, Tok Samsul pun tak ada benda pun. Saya cakap dengan orang, masa kata apa ni, camah aja. Saya camah hari-hari. Saya boleh landing daripada KK, bayangan. Daripada KK tu ke sini. Kan petang kan Seremban, malam kan Gampang. So pagi ya Allah Akbar. Lepas tu hari Jumaat, hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa dekat Indonesia ceramah. Lepas tu balik ceramah lagi. Di Indonesia best sebab orang tak kenal saya. Saya pergi ke Indonesia, saya buka emas orang, orang tak tahu. Saya mohon laluan menulis seketika. Okey. Untuk mohon para hadirin sekalian untuk pakai lagu agar tiba sebentar lagi. Jadi mohon kita untuk kekal dengan kertas. Daripada tadi aku tak ke mana-mana pun. Okey. Aduh. Memang stay je kan, jangan ceramah kan, stay kan. Ha? Tengah stay ni, minum pun tak berani ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi berhenti? Betul. Betul. MC announce lah. Okey. Bukan, tak apa. Terima kasih. Tadi Datuk dia pesan jangan ke mana-mana. Saya memang stay kat sini pada tadi ni.
Terima kasih bagi Datuk Wan Suraya di atas walaupun sibuk tapi sempat hadir pada pagi ini. Jadi macam saya cerita tadi, kita jangan sombong. Macam saya kata, isteri saya pun marah, dia kata, sibuk sangat. Saya kata, abang ni jadi Samsul Debat ni, ceramah ni 2-3 tahun je lagi. Besok balik, besok abang dah tak kerja, besok abang duduk rumah dengan kau muntah ni muka abang, sudahlah saya kata. Macam tu je, kita jangan sombong. Sebab apa yang kita ada ni sementara. Kan ingat tak tadi ayat yang saya petik tadi dalam surah Imran, sesungguhnya dunia ini adalah kesenangan yang memperdayakan. Sementara je sifat dia. Sementara sifatnya. So jangan nak sombong. Pelakon tu pun pelakon hebat macam mana pun, sudahnya berlakon jadi tukang kebun ni. Yang seorang tu heroin dulu. Muka tengah URTV tu boleh lekat dekat dinding poster. Kan punya lamanya URTV tu majalah tu. Kan sekarang berlakon jadi bibik siap cakap Indon lagi. Dulu menyanyi cukup hebat, tiba-tiba masuk Gegar Vaganza minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri pun tak boleh nyanyi. Tu sebab nak sombong dengan apa? Ui, dia nombor 1 dekat pejabat. Ui, nombor tu. Tiba-tiba kat ujung tiang masjid. Kenapa tu? Pencet. Nak cakap apa? Kan pencet saya sendiri kan. Dulu pernah. Oh, tiba-tiba jadi orang biasa. Itu sebab kita nak sombong dengan apa? Tak ke mana. So dalam bekerja dengan baik. Tak usah nak rasa kita ni level kita bagus sangat. Oh, kau tak bagus, aku ni audit kau main-main, kau silap kau ke dalam kau. Tak perlu. Kita buat kerja. Macam saya kata tadi, kerja sebagai juru audit ni adalah kerja yang paling mulia sebab nak memperbetulkan kesilapan orang. Apa benda nak membiasakan buat benda. Oh, selama ni sebab ni salah lah ni. Habis tak boleh langsung ke? Oh, cara dia marah kita kan. Kita tak, memang ni cara yang sepatutnya ni macam ni ataupun cara macam ni. Kita akan bagi guide dekat dia. Dan yang ketiga, jangan tamak, jangan sombong. Yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Iya, punya teruk Malaysia ni. Kan? Kata Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, kenapa Ustaz Said Abdul Kadir? Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri kata, dengki ni adalah bila orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Bukannya kita tak puas hati confirm dengki. Tapi tak rasa apa-apa, mendengki. Dengar bos kita dapat pergi haji tau ni. Dengar juga. Macam tu je. Dengar kawan kita tu naik pangkat. Yalah, ada 5-6 orang kan, bukan dia seorang kan. Dengar dia beli kereta baru. Yalah, buat loan kan senang. Dengar anak dia dapat semua A. Yalah, semalam Kementerian pun umum dalam 20,000 dapat semua A. Agaknya anak dia seorang-seorang lah tu. Dia tak rasa apa. Dia sepatutnya rasa gembira. Tapi kalau dia rasa macam ni, dengar bos kita dapat pergi haji ni, tak apa kabel pakaiannya tu, confirm dengki. Confirm dengki. Dengar dia naik pangkat, tak apa dijelatnya bos tu. Tak, dengki. Dengar dia beli kereta baru, teman dia curi duit tu. Dengar anak dia dapat semua macam anak dia seorang pandai. Dia sepatutnya dia rasa, dengar bos kita dapat pergi haji tu, ya ke, ya Allah aku nak jumpa dia lah, minta bos nanti bapa doakan saya supaya dapat pergi juga tau. InsyaAllah tak ada masalah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana aku nak pergi gitu. Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa bintang boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh bagi dah mati hidup. Belum mati balik. 3 kali. Tapi boleh buat rayuan. Dia dengar dia dapat naik pangkat dah. Ya ke? Ya Allah, papa senang tak tolong dia kan. Ya Allah, dia juga akan kawan kita naik pangkat ni seronoknya. Dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Dia dah rajin tumpangkan orang weh. Bila kita naik dengan dia, tambah minyak apa buat tidur. Ya. Dia dengar anak dia dapat semua A, peksa. Ya ke? Ya Allah, ada juga anak-anak staf kita yang pandai-pandai tak sangka. Macam tu. Sentiasa sangka baik. Baik je. Kita tak naik pangkat benda apa? Kadang kita marah untuk benda-benda yang kita tak dapat. Apa benda? Anugerah khidmat cemerlang. Kau tengoklah pada dia. Kita ni apa weh? Oh, siap cakap macam tu. Dia ada wakil syaitanir rajim tu kat pejabat. Kan? Allahu Akbar. Sebenarnya cuba tengok. Anugerah khidmat cemerlang ni pertama dapat apa? Jangan nampak sangat nak duit tu. Yang pertama sijil. Duit tu iringan, faham? Sabarlah aku duit tak. Sijil. Okey, saya tanya, mana bahagian HR tadi kan? Bahagian HR, dia yang paling awal tengok senarai yang terima anugerah khidmat cemerlang tu. Sulit dan rahsia kepala surat. Hello. Kau nak belanja aku apa? Kau nak belanja aku apa? Tak faham lah. Tahniahlah kau dapat APC tu ni. Kan memandai je kau. Senarai nama kau kat tangan aku sekarang ni. Ya ke weh? Ya, tapi kau jangan cerita dengan orang tau. Sebab ni sulit dan rahsia.
Saya nak tanya, akhirnya semua orang tahu tak? Tahu. Lepas tu, beli nak belanja. Tu yang muka dia atas pentas, muka tak elok tu. Sebab modal dah banyak keluar. Bukan banyak sangat 1,000 tu, tapi penghargaan dia. Tu sebabnya saya pernah ada beberapa show saya bagi kat departmen-departmen lain untuk mengurangkan perasaan tak dapat anugerah tu, kita tambah anugerah lain. Contohnya, markah SKT 90% dan ke atas dapat sijil. Jadi tak payah dapat duit, tak apa, letak atas meja, tak dapat betah tak apa, gantung kat rumah. Mama dapat A itulah. Itu sikit tu, normally 95 and above. Nampak dia kata gambar. Dia happy kat rumah walaupun hanya sijil, sekeping sijil. Mbak. Kemudian tak pernah MC tahun yang dinilai dapat sijil. Masa tu muntah darah pun kerja. Kau pergilah balik. Dapat sijil. Macam tu lah sungguh nak kerja. Yang ketiga, tak pernah punch card merah tahun dinilai. Anak tanya, bah, tak pernah punch card merah tahun dinilai, maksudnya apa bah? Maksudnya abah kau tak pernah lambat. Biasa tengok abah lambat ni, ada caranya dia. Ajar betul bapak. Dia ajar pula budak tu. Contoh. Jadi makna tambah anugerah. Tu sebabnya kita jangan dengki dengan orang. Kadang-kadang dia marah harga apa tu? Kau tengok tu. Kalau khusus pergi Sabah, hantar dia. Sarawak, hantar dia. Khusus kalau nak pergi luar negara, hantar dia. Khusus dekat Prisin, hantar kita. Biarlah dia hantar. Hantar dekat kan senang, boleh balik. Itu je. Faham tak? Kita gemar petikai. Kau dengar tak? Dengar apa? Abang Haji itulah, yang umur 85 tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin, kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa bini dia umur 25? Cuba sangka baik, saya katakan. Sangka baik. Alhamdulillah dapat isteri yang tegap, boleh jaga dia. Kan bagus tu. Ni tak, cepat yang mulut. Malam pertama mati tu. Cuba cakap elok-elok. Kalau tak puas hati sangat, tanya pula perempuan tu. Dek, kenapa kau suka sangat dengan Abang Haji ni? Cuba cakap. Saya nak cakap Pertama, dia romantik. Dia pandai gurau. Bergurau tu. Cuma kadang kita makan bersuap kan, kadang salah tu biasalah. Salah apa pula? Abang, itu telinga. Dia tak pasal kan. Tak apalah. Dia ada bahagia cara tu. Kita kadang mempertikaikan orang. Janji dia bahagia, tak boleh ke? Kemudian tu ukhuwah. Ingat saya pesan ukhuwah dalam departmen jaga, organisasi kita jaga. Tata kelola ni kita nak buat ke arah meneraju Malaysia Bandar ni kena baik semua. Jangan dia tu tak bagus. Dia tulah sebenarnya. Dalam Facebook, dekat dalam media sosial kita jatuh-jatuhkan, buruk-burukkan organisasi kita. Jangan sekali-kali buat. Saya pernah kena dulu bila kita nak pergi ke buat operasi kan, dulu saya kerja di pengarah undang tu, nak buat operasi bersepadu, nak pergi malam tu tutup semua tempat tu. Macam mana boleh tutup? Rupanya dah ada pula masuk di media sosial. Alah penatnya malam ni ada operasi pula. La ilaha illallah, kau pergi tulis buat apa? Tu sebab akhirnya siapa yang salah? Tu sebab yang kita kata jaga hubungan. Kita satu tim. Baiklah semua. Bagus, Jabatan Harta Negara mendapat pengiktirafan sebagai jabatan tak apa, kita bangga dengan benda tu. Kalau ada orang burukkan jabatan kita, pertahankan. Jangan kita tambah lagi perisa. Memang iya pun tak boleh pakai semua tu. Sebab orang Malaysia ni dia ada satu perangai. Kalau seorang buat salah, dia ada istilah Jawa tu, dia sebut apa? Generalization. Dia pukul rata semua. Dia kalau seorang rasuah, memang semua departmen macam tu lah, kau tak tahu ke? JPJ seorang ni memang semua pegawai JPJ macam tu. Sedangkan berapa ramai lagi pegawai amanah yang ada. Itu sebab cerita ni orang Malaysia ni dalam bab memviralkan suatu perkara, bagi kat dia. Itu sebab hati-hati. Kemudian seterusnya apa dia? Percaya pada hikmah. Kita kerja ni teruk kadang. Aku ni kerja buat audit, macam kena balon, kena bantai dengan orang aja. Dalam sembab muka tu kena balon lagi. Tahu tak cerita dekat hutan Amazon? Hutan Amazon ada satu puak asli dekat dalam hutan Amazon ni. Dia ada satu upacara tau. Dia memang akan menyembah pokok yang mendatangkan hasil pada dia. Kemudian bila satu hari tu pokok tu dah tak berbuah, tak ada hasil, tahu tu buat satu upacara, dia keliling pokok tu, dia maki pokok tu berpagi sampai petang. Apa yang berlaku? Mati pokok tu. Nak tunjukkan pokok kena maki boleh mati. Bayangkan orang yang ada perasaan ni. Kan?
Itu sebab ada orang tua dulu cakap, kalau kita seram pokok, kita kena cakap dengan berbual dengan pokok tu, jangan buat, jangan. Di saat pokok tu menjawab balik, itu adalah hari terakhir korang, percaya. Cepatlah besar pokok ni, menyiram pun malas, sudah pokok nak. Itu sebabnya orang bantai kita, orang kutuk kita, sudahlah nak cari salah orang, itu salah, ini salah. Kita ni ikhlaskan diri kita, percaya pada hikmah. Aku kerja ni teruk-teruk, asyik kena balon, tak dapat apa. Jangan cakap tak dapat apa. Tuhan bagi macam-macam kat kita. Malam tadi, berapa ramai yang tidur terlelap sebelum sempat minta panjang umur. Tengah tengok drama tu, tidur terlelap. Yang seorang tu berdengkur tidur. Pagi tadi Tuhan bagi usia kat kita lagi, kita hidup lagi. Tak ada siapa pun yang kecewa pada kita ni, lah kenapa hidup lagi ni, abang hidup lagi. Tak ada. Kita dapat hidup lagi, Tuhan bagi. Nampak tu saya kata tadi, jangan kita petikaikan. Ada hikmah ni, ada hikmah. Aku ni tak naik pangkat, tapi Tuhan bagi apa? Tuhan bagi anak yang baik. Mama tak sihat Mama tak sihat ni, Mama dah pakai ubat ke belum? Allah, anak kecil cakap macam tu, Mama tak sihat ni, Mama dah pakai ubat ke belum? Sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk perut ni kombong kau tahu. Sejuk hati tahu. Aduh je ni, macam dia seorang dia perut orang lelaki tengok tu. Kan? Mama nak makan ubat ke belum? Ya, anak mama kan macam tu ada. Anak mama mana ada? Betul tak hikmah dia? Ataupun Tuhan bagi suami yang penyayang. Sayang, abang balik ni sayang, abang masaklah sayang. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka setia abang sehari kan. Kau tak nak geli sangat lah, kau happy tak kau cakap? Tak, Tuhan bagi tu hikmah dia. Tu sebab dia sebut tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Maknanya kita percaya hikmah. Adalah benda baik Tuhan nak bagi. Ada benda baik Tuhan nak bagi. Kadang-kadang Tuhan bagi apa? Anak ramai. Tuhan bagi apa? Anak tak ramai tapi pandai-pandai. Tuhan bagi apa? Tuhan bagi kahwin cepat. Ada orang rezeki dia cepat, jambatan dia pendek, dia cepat kahwin. Ada orang tu jambatan dia panjang, lambat kahwin tapi dapat yang terbaik. Ada orang Tuhan tak bagi jambatan sebab Tuhan bagi dia peluang jaga mak ayah dia sampai ke akhirnya. Ada orang tu jambatan dia pendek, banyak kali pula tu, itu pun rezeki Allah bagi. Tu kena faham. Faham? Jadi makna kata percaya pada hikmah. Kita kerja teruk rupanya ni, kerja teruk rupanya ni. Sampai masa ni kita dah bertahan. Ada yang diam tak diam, dia pun tak percaya lah. Dah 15 tahun aku kerja kat sini, dah 20 tahun aku kerja sini. Tuan Azunan kita ni dah 30 lebih tahun. Bayangkanlah. Betul ke 30 lebih? Ke 20 lebih? Oh 20 lebih, aku lah lebih. Saya yang lebih-lebih ni. Saya pun kerja kerajaan dulu sempat tetap tu 11 tahun ni, 12 tahun. Lepas tu saya dah dekat pesara. Itulah macam mana kan. Bangga. Tu yang saya dengar tu. Bagi menghargai jasa penyawat awam kan. InsyaAllah bila umum je RM700 dapat insentif kewangan, ada 3 respon penyawat awam. Respon yang pertama, baik tak yah. Respon yang kedua, okey lah tu, daripada dulu 500 naik 200, okey lah tu. Yang seorang tu berlari ke mesin ATM tu, cocok belum lagi bang, baru umum. Sebab yang ketiga tu tadi, dia dah janji nak tukar kasut sekolah anak dia. Dia dah janji nak bawa family dia makan kat kedai tom yum kat tepi jalan tu. Sebab pada setengah orang 700 tu besar. So you all kena percaya. You all kerja di Jabatan Adik Negara ni, you all takkan kaya. Saya nak tengok respon je sebenarnya. Sebab, bukan sebab ya tahu tak cakap, bukan. Maksud saya tu sebab kekayaan tu sendiri subjektif. Katalah tiba-tiba kan, bagi Datuk Wan Suraya, saya happy sangat Samsul Bat datang. Jadi dengan ini saya umumkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Ni contoh bukan betul-betul. Ni contoh beritahu awal ni. Yang saya umumkan, setiap seorang kita akan berikan senti kewangan sebanyak RM300,000 setiap seorang, akan di bank in kan. Nanti dulu belum. Faham tak contoh? Akan di bank in setiap akaun masing-masing. Selewat-lewatnya jam 4 petang ni saya nak tanya. Puan, tu dah kaya belum rasa?
kaya. Sebelah tu. Dah, puan. Tu ya, baju yang cerah ni. Dah kaya ke belum? Dah kaya ke belum? Kaya ke belum? Cakap. Belum. Okey. Puan dah kaya belum? Belum. Tengok. Ada yang cakap kaya, ada yang cakap belum. Tu sebab subjektif. Malahan mungkin ada yang cakap, bos, saya rasa saya nak berhentilah. Dah dapat duit, nak berhentilah. Cukuplah perjuangan saya dekat Jabatan Negara. Contoh kan, saya nak kejar cita-cita saya. Sebab pada dia banyak, tapi dekat luar sana ada orang duit lagi banyak pada tu, tak rasa banyak. Dah jutawan berjoget lagi depan kamera. Mana buat paperwork ni, nak bentang, nak berkembangkan bisnes sampai ke Filipin, Brunei, nak bawa ke Indonesia. Duit kau dah banyak, kau nak buat apa lagi? Saya pernah camar dekat rumah seorang Datuk Seri ni. Agaknya besar betul rumah dia. Datuk, agaknya kalau beli rumah mesti mahal. Tak adalah, saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke salah jawab? Ya kan? Cuba kalau kau orang, harga rumah tu 2 juta lah separuh. Tolak gaji berbulan. Berapa tinggal? Tak apalah, tariklah 50 tahun. Tak apalah, berapa tinggal? Balik rumah memang tak ada barang. Rumah aja. Wayar aircon tu terkeluar, wayar kipas tu hook tu sangkut hanger aja. Abang. Bergema mah tu. Makan bang. Pergi kat dinding tu jilat. Tak boleh makan apa dah. Pada dia murah aja, baru 4 juta masa beli dulu. Ada satu Datuk, apa ni, saya camah dekat PKNS Shah Alam. Masa tu PKPB. Ustaz kalau nak beli rumah ini time Ustaz, harga rumah tengah murah sana ni. Berapa? Dalam 1.6, 1.7. Aku cakap, tu sekarang saya tengok kan Datuk kan dekat signboard banner rumah ni, kadang pakar bahasa kena tegur lah. Penjodoh bilangan dia tak tepat dah. Hanya, dia kata, hanya 2.5 juta hanya. Patut kau tak tulis tu mahal, tulis macam tu. Ada satu Datuk Seri ni, saya camah dekat rumah dia dekat Kajang. Lepas makan tu, lepas camah tu dia ajak saya makan, saya bagi saya rasa satu kopok. Cuba Ustaz rasa kopok ni sedap lah. Sedap lah. Itulah isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang tu. Apalah kau beli kilang dia? Kalau dah sedap kau beli banyak, kau bagi orang rasa sudah lah. Sampai kau beli kilang kasar kau gurau, kata. Mana makan kat kedai Tom Yam, bang sedap kedai ni, jom kita beli bang. Tapi macam tu lah saya kata. Tu sebab kita percaya pada hikmah kan. Hikmahnya kita, Tuhan bagi kita ni memadai dengan apa yang keperluan kita. Kita kena faham. Kemudian apa? Seterusnya bertanggungjawab. Bekerja, pengukuhan kita ni, tata kelola kita ni, kita kena tanggungjawab. Jangan masalahkan orang. Ni kenapa tak siap ni? Saya tak tahu. Dia yang letak file ni kat meja saya. Saya tak tahu. Tanya dia, kenapa kamu letak kat... Saya pun dapat arahan. Siapa yang arahan? Tuan lah. Dari dia pula kena marah. Tu sebab anak-anak kita ikut panggil kita. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa isap rokok? Ayah hisap. Kenapa ambil? Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dia ambil. Dia minta. Dia bagi. Semua salah orang. Macam cerita bangau, bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Kenapa rumput banyak? Kerbau tak makan kenapa? Perut dah sakit kenapa? Nasi mentah kenapa? Kau pipi basah kenapa? Hujan turun kenapa? Katak manggi kenapa? Nampak Jadi Datuk Wan dengan apa? Tuan Azunan kena rasa apalah, sebab dia hafal lagi lagu tu. Aku test tadi beria kau ya. Siapkan klip mata, lepas ni apa. Tapi betul lah tu. Lagu tu mengajar kita supaya jangan menyalahkan orang. Agaknya hujan lebat semalam tak tahu apa ekor, tak manggil, tak tahulah. Tapi dalam banyak-banyak binatang yang paling gentleman adalah ular. Bila tanya pada ular, kenapa kau nak makan katak? Ular ulang 3 kali jawapannya sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Dan jawapan di hujungnya tu dah dipadang oleh Jabatan Hakim Negara. Audio dia. So what? Dia kata. Bila kita tanggungjawab, orang tak tanya dah. Okey, kenapa kamu tak siap kerja ni? Minta maaf ya Allah, saya terlupa lah ni. Saya memang terlepas. Okey, sekarang tuan nak sebab apa?
Itu je tanggungjawab. Itulah yang lelaki biasa lakukan. Memang salah I, okay, fine salah I, okay, fine, dah diam, okay, dah. Lelaki dia macam tu, dia mengaku salah walaupun bukan salah dia akan mengaku. Betul tak orang lelaki? Betul. Sedih punya Pak, sedih punya. Orang perempuan nak pula kerja dengan jabatan negara, banyak macam jawapan ada kan. Okay, fine, salah I. Tapi tahu kan kenapa I buat benda tu? Dia nak juga explain tu. Huraian dia kena bagi kan. Jadi kemudian apa? Respon. Kita mesti positif. Dapat arahan tertentu, positif. Kena mulai berapa bulan, dah format dia lain pula, audit ni kena macam ni, positif. Mulai berapa bulan, staff naklah macam ni, positif. Naklah macam ni, tak boleh macam tu, nak macam ni, positif. Nampak perkeliling ditandatangani oleh kita punya ketua audit negara, mulai berapa bulan, semua staff tidak dibenarkan pergi gini. Wah, jangan kau tak puas hati kat notice board. Tak apa benda lah, susah kita je. Benda apa benda nak jadi ni? Alamak, pening kepala lah. Lepas tu yang seorang tu, kau kan benda-benda buat lah, akak dah nak pencen. Seorang tu pula, pernah dengar tak ayat tu? Kita pun baca balik. Kepada yang nak bersara, sila abaikan notis ni. Mana ada? Notis tu untuk semua. Buat. You all jangan ingat, ketua audit negara ni dengan pengarah kita, kalau keluarkan perkeliling, sekela tu keluarkan, sesaja dia dah bincang dan pengurusan tertinggi, dah bincang dah baik buruk dia. Ada sebab. Buat aja dulu. Positif. Itu yang kita kena buat. Ni respon nilai ni apa dah susah lah. Itu ada je benda tak betul ya. Dan kemudian seterusnya adalah ikhlas. Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Dan lebih mendalam lagi, maksud ikhlas, buat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Kita ni pelik pula. Aku tolong dia ikhlas weh, dia terima kasih pun tidak. Makna tak ikhlas tu. Dan lebih mendalam lagi, aku buat ni tidak mengharapkan pengiktirafan manusia, tapi aku mengharapkan pengiktirafan daripada Tuhan saja. Itu lebih senang. Betul. Sebab bila kita mengharapkan manusia, contoh minta lah Tuan Azuna nampak kerja aku, boleh aku naik pangkat. Minta lah ketua audit negara nampaklah aku ni, boleh aku naik pangkat. Kita akan kecewa. Sebab apa? Kita bergantung pada minta dengan Tuhan. Kalau tak dapat, bukan maknanya kita tak baik. Maknanya mungkin rezeki belum lagi. Itu je. Itu sebabnya kita kena percaya. Kadang Tuhan tak bagi ni, Tuhan bagi benda lain. Tuhan tak bagi ni, Tuhan bagi benda lain. Itu je. Kadang kita gemar cakap, kau tengoklah kalau naik pangkat memang dia. Aku ni memang tak ada rezeki. Salah cakap macam tu. Macam-macam Tuhan bagi, saya kata tadi. Tuhan bagi anak ramai. Rajin betul beranak. Assalamualaikum, salam, beranak dia. Yang seorang tu Tuhan bagi pandai-pandai anak dia, MRSM, sekolah semua penuh, universiti, kolej, doktor, peguam, semua ada dengan anak-anak dia tu. Itu sebabnya. Lepas tu kita baca tak ada rezeki. Bayangkan, Tuhan bagi kita sehat, tak ada rezeki apa lagi? Tuhan bagi suami romantik, tak ada rezeki apa lagi? Tuhan bagi isteri pandai masak. Oh ya Allah, berrezeki. Lempar-lempar jadi, bayang. Lempar sayur jadi daging, macam mana buat? Tu sebab saya kata kena belajar bersyukur. Jangan ikhlaskan diri kita bekerja. Jangan aku kerja ni tak dapat apa. Okey, contoh saya bagi contoh. Apa yang kita nak lah. Contohlah saya bagi benda simple lah. Apa kita nak kerja ni? Dalam hidup kita nak apa? Cakap apa? Nak rumah besar lagi. Kita besar okey lagi. Duit banyak lagi. Sehat walafiat lagi. Melancong satu dunia. Okey. Tahu kan melancong pergi Balkan, pergi Europe, pergi Turki kan. Pergi dengan Sasur Dubai bulan 2 tahun depan. Okey, ini 5. Okey, 5. 5 benda ni kalau dapat ni rasa seronok tak saya tanya? Seronok kan? Tapi Tuhan ambil benda lain selain benda 5 ni. Jadi tak seronok 5 ni. Tuhan ambil nyawa mak kita. Contoh. Tak sama dah. Tanyalah orang yang beraya mak dah tak ada. Tak sama. Saya bukan nak bawa momen sedih ni tu, tak, cuba kita fikir benda tu macam tu. Kadang kita terlampau nak kerja, kita terlupa. Ingat, dunia ni kesenangan yang memperdayakan. Awal tadi saya beritahu. Dia nak pengukuhan tata kelola ni, belajar syukur dengan apa yang kita ada. Dan kemudian, apa yang kita ada, kita kena positif. Jangan sangka buruk. Sentiasa positif. Boleh, aku boleh. Ingat kat kisah 3 ekor katak jatuh dan pergi. 3 ekor katak jatuh dan pergi, dan dia sibuk lompat nak keluar, dia seekor katak kat luar. Kat atas tu. Katak yang pertama lompat. Katak-katak, jangan, mati kau nanti. Tinggi ni, jangan, mati. Jatuh katak pertama, mati.
Katak kedua pula lompat tinggi. Jangan tinggi, mati kau. Jatuh katak kedua pun mati. Sampai katak ketiga, dia lompat katak ni, jangan tinggi ni, jangan mati. Ya Allah, Islam katak ni, tinggi, jangan mati kau nanti. Katak tu berjaya keluar daripada tu. Kenapa? Apa punca dia? Sebab katak yang ketiga itu tadi pekak. Katak ketiga tadi dia tak dengar pun dia cakap apa. Dia ingat bila katak tu cakap macam ni, dia ingat tinggi lagi. Tu sebab orang perempuan, kalau ada suami nak kahwin lagi, setuju. Dengar ni, sabar, jangan marah dulu. Sabar, kau ambil pisau. Dia kata, abang rasa abang nak kahwin lagi lah. Ambil pisau, ambil batu asah, kau asah depannya. Agak-agak bila bang? Saya cakap, rasa-rasa lah. Sebab lagi kau larang, lagi dia buat. Dia ada cara dia. Tu tajuk lain lah. Tajuk komunikasi rumah tangga. Tu kemudian saya akan share. Sebenarnya orang perempuan satu perkara je, masuk dalam mahkamah. Kalau suami nak kahwin lain, okey, tak apa, masuk dalam mahkamah. So dalam mahkamah, bila jangan emosi. Kalau hakim tanya, sekarang suami kamu nak berpoligami, dia syarat dia sekarang ni di seluruh Malaysia tak perlu izin isteri pertama. Tak perlu, tapi dia akan panggil isteri pertama. Sekarang suami kamu nak berpoligami, apa pandangan puan? Saya tak boleh terima. Saya rasa dikhianati. Contohlah, hakim akan luluskan permohonan tu sebab emosi. Come on lah, you all semua juru audit. Kau keluarkan dokumen pensampelan ni daripada tu semua buat. Bila hakim tanya, sekarang suami kamu nak bawa poligami, macam mana ni? Macam ni lah yang Arif, saya sebagai seorang Islam, saya tak ada masalah dengan poligami, kerana ini adalah tuntutan sunnah. Tetapi dalam kes plaintiff yang memohon, iaitu suami saya dengan ini saya kemukakan saya tidak bersetuju berdasarkan pandangan-pandangan dan perincian berikut. Berikut adalah lampiran A sebagai kepada. Betul cakap. Lampiran A adalah penyata gaji dan saya dah bulatkan berapa bayaran yang yang dah telah dikhususkan untuk saya untuk beli barang dapur, dan untuk makluman puan tidak pernah mencukupi, malahan beberapa bulan kebelakangan ini ditanggung oleh saya berdasarkan lampiran B. Dan kemudian untuk makluman puan, untuk makluman yang Arif, seluar dalam dia pun saya beli. Yang seorang tak boleh jaga, belanja anak sekolah pun saya. Macam mana dia nak tambah seorang? Saya bimbang. Seandainya keizinan poligami ini dibenarkan, ia akan mendatangkan mudarat dan menjadikan fitnah kepada institusi kekeluargaan Islam itu sendiri. Jadi saya mohon untuk membantah. Kau jangan tepuk. Kenapa kau kena tepuk? Jadi yang Arif akan kata permohonan ditolak. Itu je. You all kena fakta. Jangan saya dulu dijanji dengan saya. Mau apa kau ketapang tu? Tak payah. Faham? Itu bukan tajuknya, itu lain kali okey. Kemudian kedua, bila bekerja kena ada target, matlamat, mesti nak kejar. Mana kerja yang penting dan urgent dan kecemasan, urgent kan, ni cepat, kena cepat, siapkan cepat. Kita kena pandai. Orang yang bijak kena nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Kemudian utamakan mana yang penting. Benda yang penting buat dulu, benda tak penting buat kemudian. Kemudian jangan menangguh-nangguhkan kerja. Tangguh kerja berdosa. Saya kata tu sebab amanah hanya boleh siap cepat, kita simpan. Kemudian dah bercampur pula dengan kerja yang baru yang penting. Mula kata, sekarang banyak kerja. Bukan banyak kerja, kita yang gagal menyelaraskan kerja kita. Buat dengan terbaik. Kemudian fikirkan kebaikan semua. Apa yang kita buat ni, kita kena fikir juga. Kadang-kadang kita buat ni, contohlah kita terima rasuah, kita kena fikir, kalau kena nak ambil rasuah ni, contoh, ataupun kita pecah amanah ke, dapat kena tangkap pula, kesan ni pada siapa? Kadang kita fikir kita je tau. Kita fikir, tak apalah, aku tak nyusahkan orang, kau sibuk kenapa? Tak. Bila kena tangkap, cuba fikir. Pasangan kita pergi kerja, suami kau semalam? Sorry lah, aku tengok dalam berita semalam suami kau bini kau tak sangka bini kau pandai juga buat benda ni Bayangkan. Anak-anak dekat sekolah, ayah kau semalam tengok viral ayah kau kena tangkap Bayangkan. Yang itu yang kita tak nak sebenarnya. Saya itu masuk penjara itu bukan kena tangkap, aku ceramah dalam penjara. Kau cepat muka berubah kan, tu positif. Saya pergi kat penjara itu, saya tengok, ya Allah Akbar, saya kata kan, masuk penjara kita tak boleh bawa handphone tau. Handphone semua kena masuk dalam bekas apa semua. Lepas tu dia body search apa semua, check tak ada barang-barang. Lepas tu gedagang, dia tutup pintu besi tu. Aku cakap, kalau aku tak boleh keluar ni, orang tak tahu aku kat dalam ni, saya kata.
Saya punya takut lah kan masuk penjara. Lepas tu tengok kan penjara Kajang. Masuk kan. So tengok tak boleh ambil gambar apa semualah. Saya tengok bilik-bilik penjara dia pun saya tengok. Lepas tu saya camah lah. Dia buat persembahan lah, nasyid lah apa semua sempena maulud apa semua. Isram apa ni awal Muharram. Lepas tu bila saya tanyalah macam kenapa kenapa saya tengok dekat dalam filem luar negara, tengok Korea penjara dia lawa-lawa. Tak tahulah dalam drama tu menipu ke, saya tak tahulah. Saya tanya pakai penjara tu, dia menyimpan dengan cara memang siap dengan tikar dia, tilam dia, siap dengan selimut, bantal, lepas tu bilik air siap tutup, siap ada locker untuk simpan buku lah, barang dia. Memang macam tu ke luar negara? Lepas dia kata memang macam tu pakai penjara Iraq. Memang macam tu kat luar negara. Habis kat Malaysia tak ada nak buat macam tu. Kita pernah cadangan tapi tak sesuai. Tak sesuai kenapa pula? Dengan tahap yang buruk macam ni pun dia seronok kalau masuk, Ustaz. Bayangkan kalau kita buat elok-elok dia tu. Dia bayangkan yang dia keluar masuk ni, dia siap boleh sound pegawai tu. Pangkat saja ni dia sound lagi. Dia sound punyalah selalu dia masuk, dia perasan pangkat orang tu tak bertukar. Bayangkan tu. Tak, tu saya kata tadi, nak gambarkan kita ni sekarang ni, fikir kebaikannya lah, fikir kebaikan. Benda ada sebab lah kita buat satu perkara tu. Kan? Jadi kadang kita tak fikir kita buat ni kan kesan daripada orang lain, department kita, nama baik orang lain. Oi, pening kepala. Janganlah. Saya pernah dulu pegawai penguasa saya ada yang kena tangkap dulu, kena tahan lah sebab ada kes, ada seorang kena, lepas tu kena soal siasat apa semua kan. Itu pernah pening kepala dah. Bayangkan kalau dituduh dia apa semua. Kita fikir anak isteri nak cari makan, dah pula dia dah lah roti pemenang kan, breadwinner. Dia tu adalah tunjang keluarga, harapan keluarga. Dan bila dia kena tangkap, apa jadi? Yang tu kita kena fikir panjang, fikir kebaikan semua. Itu sebab kita bercakap hati-hati. Apa kita cakap, apa kita sebut. Sekarang ni, dulu boleh lah cakap suka hati. Sekarang kita di media sosial, jangan guna media sosial sewenang-wenang nak sebut. Pasal kerja pun nak sebut dalam tu, tak payah. Jangan. Apa mustahaknya nak share semua benda. Kan? Hati-hati. Oh dia ni orang dah tahu dah. Okey, sekarang ni guys, saya on the way nak pergi jemput anak saya kat sekolah. Okey, anak saya sekolah kat sekolah ni, tak lama pun, setengah jam sampailah. Tak. Sampai kat sekolah anak dah tak ada, dah orang lain jemput dulu. Betul. Orang lain jemput dulu, penculik ambil dulu anak kita. Kita dah wawarkan dekat dalam tu. Kenapa? Apa pasal? Lepas tu tunjukkan gambar, pegang tangan dekat handbrake. Kau lah segalanya. Ambil gambar kan? Macam tu itulah Samsul Debat datang ni. Alhamdulillah dapat tengok Samsul Debat depan-depan kan. Komen zap, komen pertama, untunglah. Ada apa pun. Tu saya kata tadi kan, kadang-kadang bukan semua benda yang kita nak share lah benda-benda yang baik. Kemudian apa yang kena ada? Belajar memahami orang lain. Saya kata, kenapa dia buat macam ni? Mesti ada sebab. So kita cuba selesaikan. Nampak tak? Jangan kita fikir kita je betul semua. Mungkin ada. Kenapa dia bergaduh-gaduh? Akhirnya rupanya dia nampak 9, kita nampak 6. Rupanya cuba kita duduk belah mana? Patutlah nampak 9. Cuba awak duduk belah sini. Dah nampak 6. Cuba unding, cari jalan penyelesaian bersama. Kemudian bekerjasama. Tak ada siapa boleh hidup sendiri dalam dunia. Kan saya kata nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau berjalan jauh, berjalan bersama. Tak ada siapa boleh hidup seorang-seorang dalam dunia ni. Semua orang perlu orang lain. Betul tak? Tukang gunting tak boleh gunting rambut sendiri. Tukang gunting tak boleh gunting rambut sendiri. Benar? Yang dia nampak bolehlah pakai bedah. Pernah bedah sendiri? Pisau. Ambil. Mana ada? Jangan nak bohong. Tak ada. Pakai bedah pun perlu orang lain. Jangankan hidup, kita ni tak boleh hidup sendiri. Mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri. Bak sendiri gayung tu, lari orang kampung macam main-main. Alah aku besar tak susah. Kau kapan-kapan kan pandai lah aku guling masuk sendiri. Jangan buat lah. Jangan nak bohong lah. Kemudian motivasikan diri kita. Ingat perkara yang saya nak pesan. Hidup jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Sampai masanya kita akhirnya, mak kita, cuba tengok mak kita dulu susah besarkan kita, akhirnya duduk kat kampung dia bahagia je, anak-anak dia balik sorang-sorang, bawa ni bawa tu bawa ni. Mak nak apa-apa tak, mak tu lah, mak tengok acik sebelah tak ada, dah tak pakai dah, ceret menjerit tu. Kan, pun tak pakai dah. Lepas tu dia pakar pula, terbakar je dapur tu kan. Jadi dia pun tukar.
Nak air yang tokan-tokan tu panas, tokan-tokan tu sejuk. Nah, jangan sebut jenama dia. Dia tak taja camah kita hari ni. Kan? Macam itulah. Kemudian saya nak beritahu kesimpulannya atas beberapa hadis Nabi. Sebab kita ni dalam hidup kita, saya kata baru start ke apa? Kena start balik semula ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kau janganlah buat magic macam tu. Aduh, tiba-tiba pula menyala lampu. Kau menyindir penceramah ni kan. Tak, kan saya kata tadi, hidup jangan sibuk nak kerja kaya, tapi kerjalah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. So saya nak tanya, nak kerja bahagia boleh, tapi kerja kita mestilah mencapai saya ulang balik. Kalau nak capai bahagia, kerja kita ni mestilah mencapai dah 2 kali aku try, tak ada jawapan. Kerjalah tak. Kerja kita nak dapat, kita tak nak kaya, kita nak kena kerja bahagia. Okay, contohlah saya bagi gambaran bahagia ni. Contoh, ada satu ni dekat rumah ni, buruk rumah dia, duduk kat tangga macam tu bawah tu sekali ayah dia, atas ayah tu mak dia tengah picit. Yang mak dia pula, anak yang sulung tu tengah cari uban kutu mak dia. Yang atas pula adik dia berdua tengah garu belakang kakak dia. Tengah garu tiba-tiba lalu satu kereta 7 series. Ada satu kereta tu itulah kan, ada lalu. Lepas tu ayah ni dengan rumah buruk, miskin ni, dia cakap, ayah nanti besok ayah nak belilah kereta tu. Anak dia, bila ya? Padahal dia rumah buruk, miskin. Ayah dia, ayah nak beli. Alah abang tu. Iya, tengoklah pagi-pagi esok abang beli. Habis nanti ayah duduk depan bawa kereta, mak duduk sebelah. Alun belakang. Angah pun belakang. Adik dalam bonet. Dia gelak-gelak. Dia gelak-gelak je cerita. Sedangkan benda tu dia tahu dia tak mampu beli. Dan tapi dia bahagia bercerita benda tu. Rupanya dalam kereta tu, yang naik kereta besar tu, bawa kereta, yang bini ni nampak, bang, bilalah kita dapat duduk macam tu kat tangga kan? Nampak tak? Suami bawa kereta, nanti abang belilah tangga tu. Suami dia bengap sikit. Maksud dia nak momen kan? Tu sebab saya kata bahagia. Dan nak capai bahagia dalam hidup, dalam kerja, kena kejar akhirnya kena hurai cerita lu dapat keberkatan. Kejarlah berkat. Apa maksud berkat? Berkat ni dalam bahasa Arabnya barakah. Ada yang cakap barakah ni pondok Ustaz Kazim. Betul tu, tak dinafikan. Ada yang cakap lauk orang Johor bawa balik tu betul, berkat juga namanya. Tapi masuk berkat ni kebaikan yang Allah bagi. Tuhan bagi kebaikan tu walaupun sikit tapi berterusan. Anak kita, nak, mama tak boleh bagi duit banyak-banyak tau. Mama boleh bagi RM1 je. Tak apa mama, RM1 ni Alung simpan dalam tabung. Alung puasa hari ni. Ya Allah, anak dia puasa sunat. Maknya pun tak puasa. Lepas tu petang tu dia balik, Mama result peksa dah keluar, dapat nombor 1 pula dalam kelas. Tengok, dengan RM1, anak baik, anak ni, nampak tak? Tu masuk berkat. 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Pada orang yang rezeki tak berkat, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat meminum selautan air tapi dahaganya tak pernah hilang. Kedua, tanda rezeki berkat adalah rumah tangga bahagia. Suami balik, sayang, nampak isteri dengan basuh pinggan. Sayang dah. Dia pegang tangan isteri, dah pergi masuk dalam. Biar abang sambung. Pergi mandi ya. Suami basuh pinggan ni dengan pakai baju korporat logo Jabatan Audit Negara. Bayangkan. Saya nak tanya, bahagia tak perempuan? Bahagia. Walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu, dia dah rasa happy dah tau. Nampak tak? Ataupun suami balik,
sayang, nak ambil ni voucher spa muslimah ni. Voucher spa ni pergi hari Sabtu ni. Anak-anak abang jaga pergi. Nanti cuci rambut, massage, pedicure, manicure semua buat. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun. Abang booking aja, kau bayarlah sendiri. Wang ajar punya jantan. Tak adalah pandai bayar dah. Abang saja je. Lepas tu rumah tangga rasa happy je. Bila balik suami, abang. Tengok suami balik. Isteri ni cakap ayat yang menyenangkan. Abang, indulah. Macam tu. Ini suami balik. Baru balik. Apa ni soalan tu? Dia memang baru balik. Kau tanya lagi, baru balik bang, pukul 5.30. What do you expect? Baru balik bang, tak, baru nak pergi buta. Kadang-kadang abang nak minum apa, kau ambil lah kacang tikus, siapa dekat dapur tu bawa keluar. Dia marah dah. Abang, tengok abang pun tahu. Tengok macam perasaan abang, rindulah kat abang. Tengok abang pun tahu. Tengok kat abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Sayang, tadi abang memang lapar. Tapi bila tengok wajah isteri abang, langsung hilang lapar. Abang macam tertawa, saya tak masak ni. Kau tak masak? Kawan tu pun basa-basi tadi. Tak adalah masak, gurau je lah. Ataupun suami balik, sayang, nah ambil, tolong basuh air, kita minum sama. Dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang bawa balik kuih lambang kasih sayang kita. Kuih lambang kasih sayang. Abang ni ada je. Kuih apa abang bawa balik ni? Kuih kapel. Mana ada kuih kapel? Cuba tengok dalam tu. Kuih cakui. Cakui kan kapel macam ni kan? Kan? Tu yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Jangan pakai postman communicate dengan suami. Kadang-kadang pakai postman. Long, kau pergi cakap dengan ayah kau, si goreng dah siap. Ayah tengah basuh motor ni. Ya, saya kena siap. Kau cakap dengan mak kau kejap lagi. Mak, ayah cakap kejap lagi. Kau cakap dengan ayah kau sekarang, now. Now. Ayah, ni mak cakap tau, bukan Alung tau. Mak cakap sekarang, now. Kau cakap dengan mak kau, tak kerti bahasa ke apa? Macam mana nak cakap tu? Mak ni ayah cakap tau, tak kerti bahasa ke apa? Kau cakap ayah, kau hajar boleh tak? Langsung tak boleh cakap dah. Alung dah tak boleh cakap dah. Tak boleh ke waktu ayah tengah basuh motor tu, maknya datang, gosok lengan, abang. Abang, ya. Bila air tu terpercik kena ni, menurut hukum filem Hindi dan filem Tamil, dia akan keluar muzik dengan video klip ni. Langsung percikkan tu, langsung suami dia, koi ladki hai jab wo hasti hai, bini dia nyaut, baris hoti hai canak cum cum, jiran ke kanan tu cak dum dum cak. Jadi weh, jadi kau tak cuba mana kau tahu? Aku tengok dia menyanyi, tiba-tiba jiran pun keluar semua. Aku cuba buat dulu baru tahu. Iya, mana tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda rezeki diberkati apabila anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing. Seorang jadi doktor, seorang jadi lawyer, ataupun anak berjaya dalam subjek, dapat subjek tu terbaik, dapat nombor 1, ataupun dalam kelas dapat nombor 3 daripada 50 orang, ataupun dapat sasiah terbaik. Kadang orang perempuan dia boleh menangis sebab tengok anak konvo boleh nangis. Anak kita dah konvo dah, bang. Suami kata, kau kawal perasaan kau. Ini konvo tadika ni, bukan kau. Konvo tadika dah marah kau. Sabar. Malu suami tu. Tapi betul, kadang kita terharu tengok dia pakai robe, dia comel, dia ambil, ya Allah, anak kita bang. Tadika. Yang keempat, tanda berkat rezeki, suasana tempat kerja, suasana dengan jiran masyarakat, kita senang dengan orang senang dengan kita. Keempat. Kelima, tanda keberkatan rezeki, bila kita mudah buat kebaikan, mudah nak tolong orang. Tak apalah, saya tolonglah nanti, saya tolonglah, saya adjust lah, tak apalah, mana yang boleh buat, kita buat, kita bantu, insyaAllah. Nampak, buat benda-benda baik, mudah buat kebaikan, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Keenam, tanda rezeki diberkati adalah apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin Shopee. Tu tak kira. Tu kau yang order, faham? Abang berkat datang lagi. Tak. Itu kau yang order, faham? Dia yang berkat ni kau bawa masuk dalam, kau jamu dia minum, makan sama, itu baru berkat. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala.
Okey. Jadi kesimpulannya, beberapa hadis Nabi saya ambil. Pertama, Nabi sebut apa? Prophet Muhammad kata, anak-anak Adam. Okey, pada non muslim boleh ambil, jangan risau. Anak-anak Adam, manusia, kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tu Nabi dah sebut. Dan dia juga sebut, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Yang ketiga, manusia yang paling kaya. Nabi sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Kemudian Nabi sebut tentang atas bawah. Ada 2 pasal atas bawah. Pertama, tangan yang di atas lebih baik pada tangan di bawah. Itulah yang kamu di Jabatan Audit Negara buat selama ni. Memberi, bantu orang. Tangan di atas sentiasa lebih baik pada tangan di bawah. Dan begitu juga Nabi sebut pasal atas bawah. Dia kata apa? Banyaklah melihat di bawah. Dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Jangan tengok orang yang lebih daripada kita, tengok orang yang kurang daripada kita. Dan ingat, hidup kita ini adalah antara B dan D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. Hidup kita antara B dan D. Birth and death. Antara B dan D, tengah-tengah tu ada satu huruf lagi, iaitu C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani, tata kelola yang macam mana kita nak buat ke arah nak meneraju Malaysia Madani ni. Kita kena make sure diri kita ni jaga tata kelola kita, bawa ikut aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan.